Salam ceria di pagi yang mulia ini. Baik, yang berusaha Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sekolah Kebangsaan USJ 12, Encik Nur Hashimi bin Hassan, Guru Penolong Kanan Kurikulum, Puan Nik Asni bin Nik Abdullah. Waalaikumsalam. Puan Nik, okey. Guru-guru kelas tahun 6 dan guru-guru mata pelajaran tahun 6, para ibu bapa dan murid-murid tahun 6 sekalian. Baik, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapa pada pagi ini yang sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami untuk menyertai taklimat PKSK kemasukan murid-murid ketekatan 1 sekolah khusus tahun 2022. Baik, bagi menambahkan keberkatan program kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan untuk mengaminkan bacaan doa yang akan disampaikan dan dibacakan oleh Ustaz Wan Muhammad Syafiq bin Wan Abdul Razak. Okay, oleh itu saya persilakan Ustaz Muhammad Syafiq untuk bacaan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta azizul jalil. Sesungguhnya kami pada pagi ini ingin merafakkan kesyukuran dan pujian terhadap-Mu ya Allah atas kurniaan yang tidak ternilai. Allahumma ya Hakim ya Azim. Sesungguhnya kami berhimpun pada pagi ini dalam taklimat kemasukan murid ke sekolah khusus bagi tahun 2022, menyatakan kesungguhan, komitmen dan iltizam kami dengan roh dan semangat untuk membangun, membina serta mendidik dan bermartabat anak bangsa supaya berbudi dan berjasa kepada agama, bangsa dan negara. Justru berkatilah majlis kami pada pagi ini ya Allah. Berkatilah jua usaha-usaha kami. Ilhamkanlah dalam fikiran dan minda kami idea yang bernas, pandangan-pandangan yang jelas dan keputusan yang waras. Kurniakanlah kepada kami limpahan ilmu yang berguna dan kefahaman yang benar. Satukanlah hati-hati kami. Eratkanlah silaturahim di kalangan kami. Padukanlah tenaga dan usaha kami untuk memartabatkan pendidikan bangsa serta bersama mencapai kecemerlangan dan kegemilangan. Allahumma ya alim wa ya kabir. Jadikanlah kami ya Allah dari kalangan hamba-hamba-Mu yang taat dan bersyukur. Jauhilah kami ya Allah dari melanggari perintah-Mu. Kurniakanlah apa kiranya ya Allah kepada kami kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan yang sempurna, fikiran yang waras, minda yang cergas, rezeki yang halal, zuriat dan generasi yang beriman, serta segala kebaikan di dunia pun jua di akhirat. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhumah wa tafarraqam min ba'dihi tafarraqam ma'sumah wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syakiyan wa la matrudan wa la mahrumah. Allahumma ja'al khaira a'marina akhiruhu wa khaira a'malina khawatimuhu wa khaira ayyamina yawmal qaka fih. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wal min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma ighfir lana dzunubana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Alamin. Baik, Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Ustaz Wan Muhammad Syafiq atas bacaan doa beliau tadi. Baik, semoga majlis dan program kita pada pagi ini diberkati. Baik, program diteruskan dengan penyampaian talimat PKSK iaitu permohonan talimat permohonan kemasukan sekolah menengah khusus untuk tingkatan 1. Jadi oleh itu dengan segala hormatnya saya mempersilakan Tuan Guru Besar SK USK 12 Encik Nur Hashimi bin Hassan untuk menyampaikan talimat tersebut. Sekiranya ada apa-apa soalan, para ibu bapa bolehlah ataupun silalah bertanya kepada Guru Besar kita. Baik, sekian, terima kasih. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam transformasi TS25 SK USJ 12. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sufi anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shalli sadri wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selasih bidara, terima kasih cikgu selaku pengacara. Dah lama tak ke sekolah. Cikgu Zuraida sebut nama sekolah pun dah hampir-hampir salah. Tak apalah, tak lama lagi sampai kita ke sekolah ya. Okey. Yang dihormati barisan penolong kanan, Puan Ni Asni binti Ni Abdullah, penolong kanan pentadbiran, Cik Isyam bin Zakaria, penolong kanan Hai Iwan Murid. Dan ada nama baru ya untuk makluman semua ibu bapa dan mungkin ada anak-anak yang turut bersama pada pagi ini. Puan Amuta, anak perempuan Rama Krishnan selaku penolong kanan core curriculum yang baru. Baik, syukur Alhamdulillah pada pagi ini diizinkan Allah untuk kita bertemu walaupun secara maya dalam program taklimat permohonan kemasukan ke tingkatan 1 sekolah khusus. Jadi iklannya keluar pada 10 Oktober baru-baru ni. Jadi bila GB tengok berbincang dengan barisan pentadbir, kalau tahun lepas kita bagi taklimat kepada ibu bapa supaya ibu bapa tahu macam mana nak mengisi. Tapi tahun lepas kita buat cara bersemuka. Tahun ni tak boleh kita buat dalam cara maya. Jadi pagi ni kita santai-santai saja. Cik GB dipahamkan, nampak kan dalam surat khabar buka saja tajuk surat khabar hari ni kebanyakannya pergerakan besar-besaran balik kampung, bercuti. Jadi mungkin dalam meet ni pun tak kisahlah ya, nak bermeet dalam bilik hotel ke, nak bermeet daripada kampung ke, tak kisahlah sebab pada pagi ni kita cara santai-santai untuk pihak sekolah menyampaikan info. Walaupun permohonan ke SKPK ni dia di bawah tanggungjawab ibu bapa, bukan tanggungjawab sekolah. Tapi pihak sekolah rasa terpanggil untuk membantu memberi info. Takut nanti bila mak ayah nak isi tak tahu macam mana nak buat pengisian tu. Tak tahu macam mana nak buat pengisian tu. Jadi itulah kita aturkan pada pagi ni, walaupun pihak sekolah tak sebelum dulu pihak sekolah dipanggil untuk pihak pentadbir diberi taklimat. Tapi dalam keadaan sekarang pegawai PPD sendiri pun sangat sibuk dengan pemantauan pengoperasian sekolah. 2 minggu sebelum ni untuk anak-anak istimewa PPKI dah masuk. Isnin ini pula untuk pra sekolah. Katanya kalau 18 Oktober beralih ke fasa 4, maka anak-anak yang lain jangkaan kita mungkin pada awal November mereka akan balik, maka pegawai-pegawai pun semua sibuk. Jadi GB menggunakan info-info slide-slide tahun lepas kepada ibu bapa untuk permohonan ke PKSK tahun 2022. Okey, Cikgu Paan, next slide. Ini untuk makluman kepada semua ibu bapa dalam tempoh PKP baru-baru ni kita mendapat satu surat yang mengatakan Cik Hanim. Jadi Cik Hanim tak ada kat sini. Saya telefon juga dia tadi.
Cik Ani berada di Putrajaya bersama-sama dengan tim bola baling negeri. Saya cadangnya nak menjemput juga beliau sekejap dekat sini, tapi tak apalah ya. Jadi nak menyampaikan maklumat kepada ibu bapa, Cik Hanim, penolong kanan co-curriculum kita telah dilantik sebagai penolong kanan HAM di SK Seksyen 27.2. Sekarang Cik Hanim dah berubah zon daripada Subang Jaya ke Shah Alam walaupun dekat je dengan sekolah kita. Bermula 4 Oktober. Jadi tanyalah pada Cik Hanim, naik daripada PK Koko ke PK Koko ke PK HAM di SK 27.2. Cik Hanim pun di sini mulai tahun 2017. Alhamdulillah jodoh lamalah juga Cik Hanim dengan anak-anak di sini. Next Pak An. Dan juga GB nak mengambil kesempatan ini nak ucapkan tahniah kepada Puan Amuta, anak perempuan Ramakrishnan di atas pelantikan sebagai penolong kanan co-curriculum di SK 12 mulai 4 Oktober. Mulai 4 Oktober surat, tetapi secara rasminya pada Isnin baru-baru ni lah. Jadi Puan Amuta datang. Puan Amuta ada dalam ni juga rasanya. Where are you Puan Amuta? Ada. Jadi di kesempatan ini dalam majlis yang sulung adalah pada Isnin lepas. Kebetulan ada majlis APC Puan Amuta bersama-sama. Itu dengan cikgu-cikgu. Yang ini pula dengan sebilangan ibu bapa. Jadi mungkin just ucapan hi to the parents yang mana yang ada di sini. Untuk kita berkenalan sedikit dengan penolong kanan co-curriculum yang baru Puan Amuta. Silakan Puan Amuta. Okay. Jangan sampai 1 jam nanti bos. Okey, silakan Puan Amuta. Okey, selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada yang berusaha Encik Nur Hashimi bin Hassan, barisan pentadbir, guru-guru dan juga para ibu bapa murid tahun 6 saya Amuta Ramakrishnan yang baru dilantik sebagai PK Koko di SK USJ 12 pada 4 Oktober yang lalu. Tak banyak saya nak cakap, cuma saya mengharapkan kerjasama dengan para ibu bapa untuk kecemerlangan murid-murid SK USJ 12. Terima kasih, itu je. Baik, terima kasih Puan Amuta. Sebenarnya buat ada PM dah Puan Amuta. Gua cakap Puan Amuta say hi Puan Amuta kata bos saya takut, tak apa. Hi je kata. Baik. Okey, terima kasih Puan Amuta dapat bersama-sama dengan ibu bapa pada pagi ni. Jadi insya-Allah kalau kita ada masa nanti bolehlah datang sembang-sembang. GB pun dah lama sunyi kat pejabat ni. Insya-Allah nanti kita akan berjumpa. Okey, teruskan Cikgu Pak Ran. Baik, ini sedikit latar belakang ya. Ini pun mungkin ibu bapa boleh baca sebab ada pun dalam paparan. Jadi maknanya ni senang kita nak maklumkan. Ada setengah orang kata adakah tak ada UPSR ini digantikan dengan PKSK? Tidak. Kan dia bukan ganti. Dia bukan ganti UPSR dia cuma sekadar memperkenalkan kaedah baharu untuk kemasukan ke sekolah asrama penuh, SMKA, SMT, College Vocational dan Maktab Tentera Diraja. Dia bukan nak ganti UPSR. Nanti jangan pula beritahu suruh anak semua ambil. Bukan. Dia bukan menggantikan UPSR. Okay, next. Jadi dalam mesyuarat menteri baru-baru ni, mesyuarat menteri pada 2020, maka mereka menetapkan, mereka bangunkan satu kaedah supaya nanti bila nak mohon sekolah-sekolah yang saya sebutkan tadi, dibangunkan, dimasukkan, dimohon secara single entry. Masuk saja dalam satu permohonan, lepas itu semua sekolah-sekolah yang nak dipilih di situ mohon dalam single entry point itu saja. Itulah kaedah baru yang dikatakan PKSK ni. Kadang-kadang GB pun terselut. PKSK, SKPK tersalah-salah kadang-kadang tu. Okey. Next Pak An. Baik, ini sedikit makluman. Kalau sekolah asrama penuh, dia ada 69 bawah sekolah. 57 yang murid lelaki perempuan. Ada 6 untuk lelaki saja dan ada 6 untuk perempuan saja. Ini enrollment capacity. Jadi yang ini sekadar maklumat am je lah ya. Ini bilangan jumlah sekolah yang ada. Untuk sekolah menengah kebangsaan agama pula ada 61. 55 ada lelaki perempuan. 2 untuk lelaki, 6 untuk perempuan. Kalau sekolah menengah teknik ada 99 kemasukan boleh untuk lelaki perempuan.
College vocational ini walaupun dia tidak berkaitan sebab mereka lebih kepada tingkatan 4, tetapi sekadar makluman, manalah tahu dekat sini ada anaknya nanti yang boleh mohon untuk tingkatan 1 dan boleh mohon untuk tingkatan 4, sama saja dia punya kaedah untuk permohonan, jadi boleh dengar sekali. Jadi college vocational ada 87 ini boleh untuk lelaki dan boleh untuk perempuan. Maktab tentera diraja ada 1 hanya untuk lelaki sahaja. Ini sebagai satu makluman am. Next Pak An. Okey, jadi pada pagi ni sebenarnya inilah yang kita buat untuk nak membantu ibu bapa supaya semasa ibu bapa nak mohon nanti ada beberapa part yang rasa tak berapa nak jelas, maka dalam sesi ini kita buka soalan di hujungnya nanti untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan masa nak jawab, masa nak mengisi itu nanti, harap-harap tidak adalah sebarang permasalahan. Jadi persediaan masa nak buat mohon tu, pemohon perlu memuatkan nombor kad pengenalan MyKad, MyKit dan nombor MyKad penjaga utama. Yang ini nanti saya akan maklumkan ada sedikitlah masalah-masalah yang timbul. Bukan timbul macam mana, nanti kita akan maklumkan nanti. Untuk memasuki sistem akan membuat padanan dengan maklumat murid yang terdapat dalam APDM sahaja. Okey. Pemohon boleh membuat pilihan jenis sekolah, SBP, SMKK yang dimaklumkan tadi. Jenis aliran atau pengkhususan sekolah atau khusus yang dipohon. Nama sekolah pilihan, pusat pentadbiran pilihan serta beberapa pilihan yang lain yang diperlukan. Semua isi sahaja dalam permohonan tersebut. Okey, next Pak An. Baik. Cara permohonan. Okey. Jadi bila saya tengok, GB tengok tidak ada banyak perubahan antara kaedah memohon pada 2021 dan 2022. Kalau tingkatan 1 dia boleh akses dengan menggunakan dah bagi dekat situ HTTP yang ada kat situlah alamat kat situ, masukkan saja. Okey, tingkatan 4 tu kalau dah kebetulan ada anak tingkatan 4 pun tengok aja kat situ. Dia tingkatan 1, tingkatan 4 sama aja. Yang berbezanya adalah 1 dan 4 tapi permohonannya sama. Next. Baik, ini tarikh permohonan PKSK pada 10 Oktober. Sebab itu bila dapat saja guru-guru kelas dah masuk dan disusuli dengan info rasmi daripada GB sendiri. Kenapa GB buat taklimat pada Sabtu ni? Pertama sekali bila kita tengok kat situ 15 November adalah tarikh tutup. Kita nampak macam seolah-olah macam ada sebulan, lebih kurang sebulan katakan. Tapi hari Sabtu ini yang GB rasa sangat sesuai sebab Sabtu dan Sabtu yang berikutnya apabila sekolah ni kita dah mula pun rasa ibu bapa pun dah nampak, dah dengar katanya kalau tidak ada apa-apa halangan secara rasminya nanti pada 18 Oktober Selangor beralih ke fasa 4. Bila Selangor beralih ke fasa 4, 2 minggu dari tarikh tersebut sekolah akan dibuka. Semua anak-anak tahun 1 tahap 1 akan masuk dahulu. Maka bermulalah di situ kesibukan guru-guru yang akan kembali ke sekolah untuk membuat persediaan fizikal. Jadi rasanya Sabtu yang paling sesuai ni Sabtu ni lah. Dan ibu bapa juga kalau GB rasa tak buat pada Sabtu ni, ada mak ayah dah mula nak mengisi. Dah mula nak mengisi sebab dah tengok boleh isi 1 Oktober. Tapi takkan nak tunggu Cik GB buat taklimat lambat, kesian mak ayah yang dah nak isi kan. Jadi rasanya itulah sebab kenapa kita pilih pada Sabtu ni. Ya Puan Shirin ada angkat tangan tu. Puan Shirin nak tanya ke? Puan Shirin nak tanya ke ataupun tertekan? Puan ni suara apa boleh dengar je kelas tak? Jelas. Okey, tak apa. Bukan sebab apa, sebab takut line kan. Okey. Teruskan lagi. Okey, ini tarikh-tarikh ni GB bacakan dulu ya. Okey. Jadi semakkan pusat pentadbiran. Okey, baik, tak apa. Alhamdulillah. Jadi kalau lepas dah isi, jadi yang ini pun kena take note juga, okay? Simpan. Nanti slide-slide ni insyaAllah GB akan bagi pada guru kelas dan mungkin guru kelas boleh panjangkan pada ibu bapa. Kalau GB terus bagi slide nanti sama juga. Batuk. Minum air dulu.
Ibu bapa jangan risau ya. Sambil-sambil nak minum kopi, minumlah. Tak ada masalah. Anggaplah kita ni santai-santai je. GB pun minum air, buat je, minum macam biasa. Telinga je pasang, duduk dengar-dengar. Anak duduk sebelah pun tak apa. Okey. Jadi semua pemohon boleh buat semakan. Lepas anak-anak dah isi, tarikh tutup 15 November, 1 Disember dah boleh buat semakan. Lepas tu pentafsiran akan bermula dari kalau tingkatan 1, 17 sampai 22 Januari. Sebab ibu bapa juga harus ingat tahun ini kita ada jadual yang dipanjangkan sehingga pada bulan Mac. Berbanding dengan tahun 2021, mungkin unjuran tarikh anak-anak menduduki, unjuran tarikh anak-anak semak, unjuran tarikh anak-anak daftar dan sebagainya, raduan semakan, dia akan berubah berbanding dengan tarikh tahun 2021. Unjuran bulan sebab dipanjangkan jadual sehingga bulan Mac. Jadi 1 Disember, 15 November tutup, 1 Disember anak-anak boleh semak pusat pentafsiran, 17 hingga 22 Januari anak-anak akan menduduki pentafsiran. Keputusan akan dimaklumkan pada 15 Mac 2022. Okey, next Pak An. Okey, ini kalau tengok ni GB salah tulis tarikh kan ni. Tarikh 2020 ni. Sedangkan taklimat untuk 2022. Baik. Ini adalah sebagai sedikit gambaran ya. Kalau kita tengok yang GB dah tunjuk tadi, permohonan ada dah tarikh, semakan dah ada tarikh, pelaksanaan dah ada tarikh, keputusan pun dah ada tarikh. Tapi yang tak dapat bila GB tengok dalam KPM sendiri pun perkara 5 dan perkara 6 tak ada. Okey, kalau tahun lepas perkara 6 pendaftaran dia dah tunjuk dah kat situ pendaftarannya bila. Lepas tu perkara 6 kalau kita tengok perkara 6 rayuannya pun ada. Ini kalau GB ambil ini slide ni adalah slide tahun lepas ya. Mesti mak ayah pun rasa betul ya, permohonan dalam talian tarikh tutup 15. Semakan 1 Disember, pelaksanaan 17 hingga 22 Januari, keputusan ada. Tapi kenapa pendaftaran dengan rayuan tak ada dalam sana? Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, kita harus ingat ya, cuti sekolah bermula pada 11-12. Buka sekolah, wallahu a'lam. Jadi itu bergantung kepada senario yang akan berlaku nanti. Sebab itulah pendaftaran dan rayuannya tidak dipaparkan dalam web. Kerana itu bergantung kepada senario. Jadi apa yang GB tunjuk kat sini, jangan tuan-tuan dan puan-puan tengok sampai keputusan saja. Tak, dia akan ada lagi satu step iaitu pendaftaran, dia ada lagi satu step pula adalah rayuan, cuma tidak ada tarikh kerana senario di 2022 kemasukan balik ke sekolah tidak tahu bila. Jadi kalau ada dah nanti maka kita akan tahulah daftar masuk bila dan yang tak dapat rayuannya dibuka sehingga bila. Ini GB tunjuk dulu ya. Okay, next, Pak. Baik, kaedah penilaian. Inilah GB nak cerita sikit. Walaupun kalau tanya lebih-lebih, rasanya macam tak dapat nak jawab sebab bukan disediakan oleh bahagian pengurusan sekolah harian, tetapi ini disediakan oleh bahagian sekolah bersama penuh. Apapun sekadar yang dapat, kami akan cuba bantulah mana yang kita tahu. Kaedah ada dua. Satu kaedah secara dalam talian, ni bahagian A dia ada kecerdasan insaniah dengan bahagian B kecerdasan intelek online. Masuk online tu anak akan menduduki, dia jawab, dia ada pusat nanti, dia akan duduk jawab dalam komputer semua. Bahagian C artikulasi penulisan, bertulis bersemuka. Yang ini anak-anak kena jawab di situ secara bertulis. Jenis item yang online tadi tu MCQ, multiple choice question ataupun aneka pilihan. Lepas tu yang bahagian C artikulasi penulisan, subjektif, respon terbuka. Okey, jadi ada juga yang GB dengar dia ala-ala macam penulisan masa UPSR macam tu. Cuma bentuk soalannya kita tak tahu macam mana. Kandungan untuk multiple choice tu, objektif aneka pilihan bagi kecerdasan insaniah dengan kecerdasan intelek, ada EQ, ada SQ, ada SSQ bercampur dengan pengetahuan am dan penyelesaian masalah. Yang bahagian C, artikulasi penulisan, tajuk ditetapkan. Jadi weightage ataupun wajaran skor, insaniah 20%, intelek 70%, artikulasi 10%. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan tengok sendiri pun, kita boleh nampak kat situ ya. 70% terletak di bahagian IQ, pengetahuan am dan penyelesaian masalah.
10% saja. Jadi jangan pula tuan-tuan dan puan hantar nak pergi tuition lah, panggil cikgu. Oh itu buat tu sebab ada artikulasi penulisan. Weightage-nya hanya 10%. Jadi cukup CIB rasa memadai dengan minta dia buat latihan dan latihan. Sekarang kita harus ingat ya, weightage pemberatannya duduk di kecerdasan intelek. 70% duduk ada kat situ. Okay, next. Baik, pelaksanaan PKSK ni dia ada 3 sesi. Okey, 3 sesi ya. 3 sesi, 2 fasa. Fasa pertama dia masuk tu esei dulu. Esei dulu 100 perkataan saja. Ini kalau 100 perkataan ni anak-anak sekarang ni bukan 100 perkataan. Banyak dia boleh tulis ni. Jadi insya-Allah 100 perkataan itu tidak akan menjadi satu halangan besar lah pada anak-anak. InsyaAllah mereka boleh buat. Masa 45 minit. Macam jawab kertas 2 penulisan. Fasa 2, A dan B tadi secara online selama 90 minit. Yang inilah sebab ini adalah tahun yang kedua. Kadang-kadang anak-anak keluar kan, ini tak cukup masa. Kadang-kadang yang kami dengar, yang inilah yang tak cukup masa kan, bagian A, bagian B. Ialah 90 minit, lepas tu ada beberapa mencakupi beberapa banyak benda tu. Lebih-lebih lagi soalan-soalan punya masalah dan sebagainya tu, A dekat dengan B, B dekat dengan C, C dekat dengan D. Jadi maklumkan pada anak-anak, jangan ambil masa yang lama sebab soalan ini dia bukan pada betul salah tetapi dia lebih melihat kepada kecenderungan. Okey, next Pak An. Baik, kalau sesi 1, okey, sesi 1 dia pagi. 7.30 sampai 8 tu pendaftaran. 8:45 dia akan buat artikulasi dulu. Lepas tu 9 hingga 10.30 pagi dia akan buat soalan pelbagai dengan pilihan tadi tu. Okay, jadi itu sesi 1. Sesi 2 hanya yang berubah adalah masa saja. Dia tempoh menjawab tu sama aja masa. 9.45 10 suku pendaftaran, 10.30 11 suku artikulasi, 11.30 1 A dan B. Sesi 3 1.30 sampai 2 pendaftaran, 2.45 bahagian C artikulasi, 3 4.30 bahagian A dan B. Jadi itu sesi-sesi yang nanti anak-anak tengoklah kalau dia dapat sesi 1 pagi, sesi 2 tengah hari, sesi 3 petang. Baik, teruskan Cikgu Pak An. Okey, ini adalah cara untuk memohon. Jadi kalau tuan-tuan dah masuk ke SGPPS apa semua alamat yang diberikan ni, dia akan keluar bahagian maklumat pemohon yang terdiri daripada maklumat diri pemohon, maklumat ibu bapa atau penjaga dan alamat surat menyurat. Lepas tu lagi satu adalah bahagian pencapaian prestasi pemohon iaitu PBD, PAJSK dan juga psikometrik. Maka dua maklumat, dua kita kata tapak penting inilah yang perlu diisi oleh ibu bapa. Okay, next Pak An. Jadi bila nak masuk tu, mak ayah akan masukkan my card pemohon dengan my card penjaga utama. Jadi dekat sinilah yang kadang-kadang ada sedikit, ni sebab kadang-kadang my card penjaga utama ni semasa bagi daripada pihak sekolah dulu, ini dia berdasarkan yang GB pun duduk dalam grup sekolah anak-anak GB lah. Ada mak ayah yang kata, saya tak boleh masuk cikgu, saya tak boleh masuk macam tu. Tak bolehlah GB jawab kan, GB kat dalam tu jadi parent saja. Jadi cikgu tu pun jawab sebab apa yang kita daftarkan semasa APDM maklumat penjaga utama, mak atau ayah. Kadang-kadang kat situ ada daftar masa APDM mak, tetapi masa nak tulis kat sini my card penjaga utama ayah, dia tak akan appear. Kukutlah kalau berlaku kesukaran macam ni tak boleh masuk, bukan bermaksud alamak habislah anak aku masalah ni, tak payah risau, rujuk kepada Encik Isyam. Tak boleh masuk sampai part ini saja, rujuk kepada Encik Isyam PKM supaya tally balik dengan butiran dalam APDM, insya-Allah boleh masuk. Okey. Next. Okey, jadi bila klik saja maka dia akan keluar dalam 4 tapak ni, maklumat pemohon, prestasi pemohonan, pemilihan, perakuan, semua merah lagi. Semua merah. Okey, next. Maka dekat sini pun bermulalah pengisian. Kociknya Bibi kena buka kat sini. Baik, jadi bila tengok dekat situ,
Kalau tuan-tuan dan puan tak apa nak nampak pun tak apa. Slide ni GB akan bagi, cuma pagi ni dengar saja dulu. Dah masuk nama, masuk MyKit, jantina anak semua dah masuk. Okey, kalau kita tengok kat situ dekat kemahiran jawi. Dekat kemahiran jawi tu bila kita tekan kat situ, dia akan ada 4. Cemerlang, baik, sederhana, lemah. Alamak, aku nak letak yang mana satu ni? Nak letak cemerlang ke, baik ke, sederhana ke, lemah ke, macam mana? Baik, ada dekat situ, dekat paparan yang ni, yang atas tu, dia telah ada kat situ sedikit info, maklumat. GB bacakan. Sila nyatakan tahap pencapaian membaca Al-Quran pemohon dengan memilih ruang berkenaan. Ruang berkenaan tadi yang tadi itulah. Cemerlang ke, baik ke, sederhana ke, lemah. Maklumat adalah penilaian kendiri. Dia dah nyata dah kat situ. Jangan pula tuan-tuan dan puan nak tanya pula cikgu agama. Anak saya macam mana? Sebab dia sebut pun di situ penilaian kendiri pemohon akan dipadankan dengan keputusan PKK. Baik. Contohnya sekarang ni tuan-tuan dan puan dengar sendiri anak baca Quran. Okey, dia baca lancar, tajwid yang tepat, jangan risau, jangan takut kalau nak meletakkan anak sini cemerlang. Aku nak letak anak aku cemerlang kan nanti rasa aku riak pula. Kalau dah memang budak tu baca betul, tajwid betul, letak je lah cemerlang. Sebab nama pun penilaian kendiri. Kalau anak tu rasa bacaan dan tajwid dalam kadar yang memuaskan, letak baik. Jangan pula nanti kalau anak membaca Al-Quran pun masih kita kata berada pada tahap yang ni, kita anak letak je lah cemerlang. Jangan letak je lah. Sebab dia akan refer balik dengan keputusan UPKK. Bermaksud pada waktu ini penilaian kendiri. Mak ayah letak saja. Tetapi dia akan refer balik apabila keputusan UPKK dikeluarkan. Maka dekat kemahiran jawi, kemahiran jawi dan kemahiran Al-Quran tu nanti letak je kat situ jangan takut. Itu namanya penilaian kendiri. Pergi pula kepada kemahiran sijil agama. Kalau sijil agama ni dia kata sila nyatakan sijil agama yang diperolehi berdasarkan pencapaian tertinggi mengikut pilihan yang diberi. Kalau tak ada, tak adalah. Sijil agama ni contohnya UPKK. Sekolah UPSRA, tapi GB rasa tak tahu adakah pada waktu itu keluar atau belum. Macam dia bagi slide ni adalah GB ambil slide permohonan tahun lepas sebab pada waktu itu November semuanya dah keluar. Tapi yang ni tak tahulah sebab UPKK sendiri pun UPKK dah ada kan, UPSRA yang belum ada. UPKK anak-anak dah ada, masukkan je kat situ. Sijil agama, penyakit alahan, sila nyatakan penyakit alahan sekiranya ada. Jadi itu isi sajalah. Baik, next Pak An. Okey, maklumat ibu bapa bila masuk saja dekat situ. Sebab ada yang ibu bapa tanya, saya dulu alumni sini, tak payah risau. Sebab dekat sini juga telah dimasukkan nama bapa, MyKad bapa, kewarganegaraan, alumni bapa, pendidikan menengah dulu. Jadi ada dekat situ. Sebab dia akan melihat kepada mungkin ada sedikit kelebihan anak untuk ibu bapa yang duduk kat alumni mana-mana tu. Kalau tak ada, tak adalah. Nyatakan tiada. Sama juga dengan ibu pun. Manalah tahu kebetulan mak ayah dulu bercinta masa kat alumni sana, tulis kat situ. Mak ayah dulu jumpa kat sini. Oh, baru tahu anak rupanya mak dengan ayah alumni yang sama. Konon. Jadi kalau mak dan ada alumni pun masukkan sebab kedua-dua ibu dan ayah ada peluang untuk meletakkan mereka berada di alumni yang mana dulu. Mungkin ini akan memberi kelebihan pada anak. Wallahu a'lam. Okey, sekejap ada soalan saya, sekejap dibalas Okey, next. Okey. Cikgu Zuraida. Ya. Kalau ada parent yang soal, manalah tahu Kukuk GB dah bawa sampai ke hujung. Kalau GB tak perasan, Zu tolong salin dulu nanti bacakan GB akan ni kan. Okey, baik. Okey. Tak apa. Baik, maklumat penjaga utama. Okey, maklumat penjaga utama dah tulis kat situ dah. Nama penjaga, ini contoh lah Okey, semua dah ada kat situ. Nota dia bagi apa? Maklumat pemohon yang telah dipaparkan adalah maklumat padanan daripada aplikasi pakanan data Kementerian Pendidikan. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan isi, ingat tak dulu masa masuk ke sekolah, butiran keluarga dan sebagainya, benda tu telah ada dalam PDM, jadi dia kena sama.
dia kena sama. Jadi kalau ada sebarang masalah dekat sini pun, macam GB cakap tadi, rujuk apa-apa berkaitan dengan APDN, rujuk dengan Cik Syam. Rujuk je dengan Cik Syam. Pak An patah balik. Tunggu kat situ dulu. Buat tolak markah dia. Okey. Jadi apa saja masalah kat sini? Kata kenapa tak betul kan? Sebab pendapatan utama ni kita akan tengok apa yang diisi dalam PDM, itulah nanti. Jadi kalau berlaku kat sini sedikit permasalahan, GB ulang balik, rujuk dengan Encik Isyam. Next. Okey, lepas tu alamat surat menyurat. Isi macam biasa. Baik, alamat surat menyurat pun dia dah letak dah dekat situ. Sila masukkan alamat email pemohon ibu bapa penjaga utama yang aktif. Janganlah letak alamat yang rasanya nanti kalau surat itu sampai, maklumat itu delay. Letaklah alamat. Kalau kata pejabat tu lebih, pejabat tuan-tuan dan perempuan lebih mudah surat menyurat, terpulang betul tuan-tuan dan perempuan. Yang pasti email ibu bapa tu adalah email yang aktif. Sebab kadang-kadang email masuk dulu berbanding surat. Next. Okey, inilah dia sebenarnya yang ibu bapa ada yang tanya pun. Jadi inilah sebenarnya salah satu tujuan kenapa GB panggil, sebab GB rasa kalau tak diterangkan ni, ya Allah, mesti mak ayah pun terkial macam mana nak jawab apa benda, nak isi apa ni. Kan? Exam tak ada, apa tak ada. Okey, jadi dekat sini dia ada semua subjek anak-anak kena masuk. Okey. Semua TP kena masuk, TPBM, TPBI, Sains, Matematik, Sejarah, RBT, semua TP kena masuk. Jadi untuk yang ini GB telah berbincang dengan cikgu-cikgu. GB tahu nanti kalau mak ayah takkan yang ni nak isi, aku letak je lah TP berapa pun tak boleh, sebab TP ni dia perlu ada cetakan sebab dia adalah pentaksiran oleh guru. Jadi kami telah menetapkan bagi memudahkan ibu bapa Oni dah kat sini tak? Ada saya. Ada. Okey, tak apa. Jadi saya Puan Oni ni dia adalah SU peperiksaan dalaman. Jadi saya telah bincang nak memudahkan ibu bapa ya, supaya benda ni sebenarnya kalau ikut dulu PBD ni dia ada tarikh-tarikh yang perlu dicetak. Tapi tahun ini oleh kerana jadual pun dipanjangkan. Kalau tahun lepas kita perlu cetak berakhir pada berapa Oni? Last year? 31 Ogos. 31 last Ogos. year, betul, last year 31 Ogos. Tetapi apabila jadual pada tahun ini dipanjangkan sehingga Mac, menyebabkan tarikh untuk PBD juga turut lanjut. Betul Puan Oni kan? Betul. Turut lanjut. Tapi untuk permohonan ke Kemaksukan benda ni, dia dah perlu dah PBD. Maka kita telah menetapkan tarikh PBD yang diambil kira sehingga 31 September. Betul ni? Ya. 30 September. Jadi baik, pihak sekolah buat ketetapan untuk kita ambil sehingga 31 September. Nak ambil Oktober tak boleh, Oktober baru masuk. Dan maka kita tamat sehingga 31 September. 30 September. 30 September, minta maaf. Kita tak cetak pada semua ya. Jangan pula nanti maklumkan pada ibu bapa yang lain. Sekolah akan cetak PBD 31 pada 30 September. Yang ini consider upon request. Betul Puan Oni? Ya, betul. Bermaksud upon request ni, ibu bapa yang nak memohon ke PKSK ni saja maklum kepada guru kelas akan mohon dengan guru-guru subjek berkenaan untuk cetak. Lepas cetak, sebab kita tak tahu lagi kalau nak minta tuan-tuan dan perempuan datang pun, tuan-tuan dan perempuan kerja. Takkanlah nak datang ke sekolah hanya semata-mata nak datang ambil benda ni just keping. Jadi kami permudahkan lagi ibu bapa. Saya dah bincang dengan Puan Oni. Puan Oni pun ada dah maklumkan. Kita print, kita akan snap dan kita send dulu pada, betul ni Betul. Saya akan print laporan yang lengkap setakat 30 September. Lepas tu sijil tu saya akan
screenshot ataupun ambil gambar, hantar kepada guru kelas. Guru kelas akan panjangkan kepada ibu bapa yang memohon. Lepas tu sekiranya pergi interview ya bos nanti. Perlu dibawa salinan tu, barulah naik sekolah kita akan bagi yang physical slip tu. Ya, bermakna di sini kaedah yang kita buat ni kaedah untuk memudahkan mak ayah nak buat pengisian dulu. Betul. Jadi sebab dia nak pergi interview dan sebagainya tu pun lambat lagi. Kalau tak salah GB mesti tahun depan. Dia bersemuka pasaporт baru boleh. Tapi mak ayah takkanlah nak tunggu untuk ECTP, tak boleh. Dan mak ayah pula kami tahu waktu sekarang ni kebanyakan office sudah 80% atau menghampiri 100% bekerja di pejabat. Jadi kami pun tak nak menyusahkan mak ayah hanya semata-mata nak ambil cuti ataupun nak ambil half day, datang nak ambil ini saja. Dan bila nak ambil ini pula kadang-kadang pejabat pun waktu sekarang ni saya buka sampai pukul 4 sebab kita beroperasi 8 jam tetapi waktu rehat kita kita tak tutup, kita beroperasi. Takut mak ayah pula tak apalah on the way baliklah pukul 3, 4.30 dah sayang sampai 4.30 pejabat dah tutup. Jadi kita memudahkan semua pihak, cikgu-cikgu pun senang. Jadi print mak ayah yang nak mohon PM pada cikgu, anak saya nak mohon. Cikgu pun dah noted kat situ, cikgu kelas akan maklumkan kepada Puan Oni bantu cetak dan kita akan send balik paparan tersebut dalam bentuk screenshot untuk memudahkan mak ayah mengisi. InsyaAllah bila dalam tempoh 2 minggu lagi apabila sekolah telah berhasil ke fasa 4, pada waktu itu kita bagilah cetakan yang bercetak tadi itu kepada semua. Dan nanti ini nak maklum jugalah, tolong sampai-sampaikanlah pada jiran-jiran yang lain. Jangan pula dia kata tuan-tuan dan perempuan pula pergi tunjuk, aku dah dapat dulu. Harus diingat kerana kemungkinan besar kalaulah kali ini tiba-tiba pada 31 September ni dia dapat TP 5. Kemungkinan besar sebab kita boleh pergi sampai bulan Mac, entah dia boleh pergi sampai TP 6. Jadi masa nak apa kita panggil? Masa kita nak interview nanti, sekiranya berlaku TP tu nanti, maklum sajalah. Jangan takut. Penemu duga tu takkan salahkan tuan-tuan dan perempuan dan penemu duga tersebut tidak akan salahkan pihak sekolah kerana pada tahun ini TP tidak berakhir pada Disember. Dia ongoing until March. Betul Puan Wania? Ya, betul. Oh, hebat Cikgu Puan. Nanti March tu, March 2022 sebelum murid meninggalkan sekolah rendah, CJ rasmi PBD ni barulah akan dikeluarkan yang berserta cop sekolah dan tanda tangan guru besar yang rasminya. Yang ini hanya untuk pengisian PKSK. Ya. Jadi ini untuk nak mudahkan mak ayah nak isi ni je. Daripada alamak nak isi TP berapa ni. Jadi once dah dapat benda tu, pindahkan saja maklumat yang dapat dalam tu, screenshot tadi tu, masukkan saja. Okay? Itu tindakan yang boleh pihak sekolah buat untuk membantu mak ayah buat pengisian kat sini. Bos, cuma saya nak maklumkan, sekarang guru-guru tengah dalam proses mengupdate TP. Okey, sehingga 22 Oktober dan bermula 25 Oktober baru saya akan mula edarkan salinan ataupun akan forward screenshot PBD ni kepada parents yang apply. So bermula 25 Oktober sebab saya kena tunggu guru-guru buat pengisian updating yang latest lah untuk sehingga 22 Oktober. Bermula 25 baru akan mula edarkan. Baik, jadi kami akan keluarkan lagi makluman, bukan bermaksud pihak sekolah lambat ya, sebab sebenarnya kami tak buat apa-apa lagi sebab boleh dipanjangkan sehingga Mac. Tapi bila dapat tahu iklan ni keluar pada 10 Oktober, barulah saya dah arahkan kepada cikgu-cikgu tahun 6, duduk terus pada waktu itu juga minggu lepas sebelum 10 Oktober tu. Kita dah nampak dari iklan ni. Jadi saya dah panggil Puan Mauniah ni SU. Saya kata mohon supaya guru-guru tahun 6 bertindak cepat untuk memudahkan ibu bapa buat pengisian dulu. Sebelum ni memang dah ada dah. Tapi sebab bila dalam taklimat dengan PPD, pegawai PPD tidak mengarahkan PBD ini dibuat dengan kadar segera kerana pada tahun ini dilanjutkan sehingga Mac. Dan bila keluar saja iklan ni, maka terpaksalah kita dahulukan kepada anak-anak yang nak memohon. Jadi sebagaimana yang disebut oleh Puan Oni tadi, insya-Allah bermula 25 Oktober itu
kita akan terus edarkan kepada mak ayah yang nak memohon. Betul ni? Betul, ya. Tapi dah boleh guru-guru kelas tapi guru kelas dah boleh minta senarai yang minta. Baik. Ya, jadi mak ayah yang nak minta ni dah boleh dah PM guru kelas. Manalah tahu kalau ditakdirkan yang nak minta ni tak ramai, mungkin tak sampai 25 Oktober. Mana kita tahu kalau betul. Dapat cepat kita cepatkan. Ya, betul. Kalau dapat cepat kita cepatkan. Tapi itu kita anggap kita buat deadline untuk kami dulu nak mengejar semua subjek untuk isi buat siang. Itu selewatnya lah bos kan, selewatnya. Ya. Selewatnya lah. Tapi biasanya cikgu-cikgu je 12 ni dia nak tunjuk kat GB dia orang buat lagi laju ni. Baik, Oni. Teruskan lagi Cikgu Paan. Lepas tu maklumat aktiviti sukan dan co-curriculum. Sama juga kalau dulu maklumat aktiviti sukan dan co-curriculum ni dia akan cetak bersama-sama dengan PBD. Jadi untuk yang ini kebetulan Cik Ani pun dah bertukar, tak payah risau. Masih boleh merujuk Puan Amuta. Sebenarnya Puan Amuta untuk makluman ibu bapa beliau baru saja naik tapi portfolio yang berbeza. Puan Amuta sebelum ni penyelidik petang naik ke portfolio co-curriculum. Janganlah nanti kalau tuan-tuan dan puan tanya Pak Amuta tidak boleh memberi jawapan secepat Cik Hanim bagi. Cik Hanim dah lama memegang jawatan dah 5 tahun. Puan Amuta baru bertukar portfolio insya-Allah. Tapi dalam apa-apa hal kalau Cik Hanim tetap kalau Puan Amuta ada masalah, ramai cikgu lain boleh bantu lagi, SU Sukan, SU Koko. Cuma kalau PM Puan Amuta, telefon Puan Amuta di pejabat, Puan Amuta tidak memberi jawapan yang segera, bukanlah bermaksud Puan Amuta ni tak kompeten, tak efisien, baru tukar portfolio. Kan bilik baru kemas. Betul Puan Amuta? Betul. Bilik baru kemaskan, tuition pun tak pandai lagi duduk. Tapi apa-apa pun bantu, insyaAllah kami tetap bantu. Jadi untuk yang ini kita akan bantu juga sebab itu kepada yang nak mohon nanti, once kita dah tahu saja nama murid itu, insyaAllah ini juga kita akan cetak bagi. Kita akan cetak bagi. Okay, next. Okay, maklumat pentadsiran psikometrik. Ini pun GB dah tanya pada Puan Sanisah, cuma GB rasa Puan Sanisah tak ada sebab tadi dia kata dia tak upah sihat. Dia kalau tak upah sihat dia kata dia nak ke klinik. GB cakap jangan paksa untuk masuk kalau tak upah sihat. Just nak check saja. Puan Sanisah ada ke? Tak ada tak apa. Okey. Tapi untuk ujian psikometrik ni PPSI, kalau tuan-tuan dan puan tengok dalam cuti baru-baru ni, Puan Anisah dia mengejar seorang demi seorang murid siapa yang tak siap lagi untuk ujian ICAP kalau tak salah. Ujian ICAP kot. Dia kejar seorang-seorang. Lepas tu sampaikan guru kelas semua tu siapa yang tak duduk lagi, PM Puan Sanisah. Siapa tak duduk lagi, PM Puan Sanisah. Sampaikan Puan Sanisah kata, bos saya segan. Segan tak segan, GB cakap. Kena kejar. Sebab jangan kita jadi masalah kemudian. Jadi bila GB tanya tadi, pada pukul 9 tadi, ya, terkini, alhamdulillah semua anak-anak di SK12 dah menduduki ICAPS. Jadi ICAPS ni adalah ujian kecenderungan. Jadi bila anak-anak dah isi benda tu, tak apa, yang puan yang ni tulis saja soalan. Siapa yang ada soalan kat sini boleh tulis. Cikgu-cikgu yang ada nanti mereka akan tengok, nanti di hujungnya saya akan jawab ya. Okey. Jadi dekat situ ada, okey next Pak An. Jadi ini dia punya antara weightage dia, verbal, linguistik. Yang ini pun satu, janganlah risau sangat kalau ya Allah kata janganlah sampai tahap nak pergi hantar pula anak pergi tuition untuk ini. Ini juga lebih kepada kecenderungan. Kalau kita dulu pun darjah 1, zaman GB jadi masuk darjah 1 dulu pun cikgu-cikgu tanya juga kita juga nak jadi apa. Bagi 3 pilihan cita-cita. Jadi maknanya dia lebih kepada okay, next. Puan Amuta mic on ke? Okay. Next. Tahan. Okay. Untuk ujian ICAP tadi, yang anak-anak dah duduk, yang Puan Sanisah minta tolong masukkan tu, dah selesai. Untuk nak mengisi dalam PPSI tadi, ujian psikometrik tu nanti, masuk saja link yang ini. Lepas masuk dalam link yang ini, masukkan nombor IC anak. Dah dapat nombor IC anak, ujian keputusan yang anak
jawab semasa ICAP tu, semasa yang Puan Salisa Suwana nak jawab tu, maka akan terpaparlah cetak dan buat saja pengisian. Pindahkan maklumat tadi ke pengisian PPSI tadi tu. Dia ambil kat sini ya. Dia tak boleh tulis kat situ. Dia kena ambil dari sini. Buka link ini, masuk IC anak, cetak dan pindahkan maklumat tadi ke dalam maklumat pentadsiran psikometrik dalam borang permohonan. Okay, next. Okay, ini pemilihan ke sekolah khusus. Baik, pemilihan ke sekolah khusus. Kociknya. Okay. Jadi dia ada 3 pilihan dia bagi kat situ. Okey, jenis sekolah khusus, berminat nak mengikuti DLP, pakej mata pelajaran, nama sekolah, jarak dari rumah ke sekolah, itu semua ada kat situ. Jadi tuan-tuan dan puan isi sendirilah berminat yang mana, rasa berminat kat mana. Kalau sebelum ni tuan-tuan dan puan alumni yang mana, letaklah dekat situ. Ada pilihan 1, pilihan 2 dan pilihan 3. Okey, Pak An. Yang ni sikit. Abaikan yang sebelah kanan ya. Yang sebelah kanan abaikan, pemilihan sekolah khusus tingkatan 4 itu abaikan. Tapi kalau ada anak-anak yang tingkatan 4, bagilah dia baca. Tapi yang untuk slot yang ni, abaikan. Itu untuk tingkatan 4. Jadi kita tengok yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri, pemilihan sekolah khusus tingkatan 1. Pak An, tak kesa Pak An dekat sebelah kiri tu. Yang itu tu. Kanan jangan, kanan tingkatan 4. Nota dia, pemohon tidak boleh memilih nama sekolah yang sama dengan pilihan 1. Untuk nota pilihan 2. Kononnya, jangan letak yang lain lah. Letak je sama je. 1, 2, 3 letak sama je. Supaya dia tahu, ayah nak sekolah ni juga. Amboi, ayah bukan pegang geran sekolah tu. Jadi, maknanya dekat situ, jangan bagi pilihan yang sama. Jadi, pilihan 1 jangan sama dengan pilihan 2. Pilihan 2 jangan sama dengan pilihan 3. Okey? Jadi, itu sekadar kita kata sebagai pemilihan saja. Nombor 4, asing ya. Okey, next. Okey, tak apa, saya lagi GB bacakan ya. Sekejap. Sekejap. Sebab nanti kita ada Q&A tu. Tulis je dulu. Okey. Ni apa? Pilihan pusat. Baik, pilihan pusat. Ini untuk bila nak pilih. Bila nak pilih pusat tu pula. Okey. Kita tengok dekat situ. Ada pilih negeri. Okey, pilih Selangor. Pilih PPD. Tuan-tuan dan perempuan, jangan cepat klik ya. Sebab kita, kalau tuan-tuan dan perempuan pilih PPD, dia ada 2 petaling. Kita ni daerah pentadbiran 9. Daerah pendidikan 10. Kita ada petaling perdana, kita ada petaling utama. Jangan tengok petaling saja terus klik. Sekali yang keluar tu adalah petaling utama. Kita adalah petaling perdana. Sila pilih pusat. Okey, sila pilih pusat. Kalau tengok di Selangor kat sini, GB tak tahulah Selangor ni kat mana pusat dia. Tapi yang GB dipahamkan, alhamdulillah, kita pusat PKSK sangat hampir dengan kita, iaitu SMK USJ 12. Okey, SMK USJ 12. Jadi rasanya mungkin tidak ada masalah pada mak ayah di SKJ 12 kerana pusat pentadsiran, pusat PKSK kita sangat hampir, iaitu sekolah menengah sebelah sahaja. Okey, next. Okey, lepas tu dah habis dah semua tu, maka tik dan tik. 3 tik ni mengaku bahawa keterangan benar, bersetuju untuk menawarkan pakej pada SBP yang bukan pilihan, tidak pernah terlibat dalam, okey. Dah tik semua 3 benda tu. Okey, next Pak An. Maka butang yang merah awal-awal tadi pun akan menjadi hijau. Bermaksud maklumat pemohon dah isi lengkap, prestasi pemohon dah isi lengkap, prestasi PBD, PJSK, psikometrik. Pemilihan sekolah khusus pun dah buat dengan lengkap, iaitu pemilihan tadi, pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, dan 4 akuan juga, maka hijau lah kesemuanya, bermaksud pengisian pemohon tadi lengkap. Okey, next Pak An. Ini sedikit tentang persediaan lah. Jadi ini tak ada apa, GB bacakan saja. Jadi sebelum dia kena semak dulu slip, kena cetak slip, bawa slip tu nanti masa nak pergi ke pusat PKSK. Keperluan dia nanti pastikan my kit nanti dia bawa, slip menduduki. InsyaAllah itu nanti bila dekat dengan harinya tu nanti mungkin pihak sekolah akan buat dia punya
peringatan lah. Pakaian seragam sekolah kena pakai. Okey. Harus diingat ya. Kenapa kena pakai pakaian seragam sekolah? Sebab nanti yang pergi kat sana nanti bukan sekolah kita saja, banyak sekolah. Okey, kesihatan, sihat, tidak bergejala, pakai tutup muka, mengamalkan penjarakan. Okey, next Pak An. Okey, nombor untuk dihubungi kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok kat sini, nombor untuk dihubungi bukan nombor PPD, bukan nombor Jabatan Pendidikan Selangor. Okey, dia adalah bahagian pengurusan berasrama penuh. Bermaksud jangan dah nak rujuk dengan PPD, jangan nak rujuk dengan jabatan, lebih-lebih lagi sekolah tak payah rujuk. Bukan cikgu, bukan GB kata tak payah rujuk sebab maklumat yang GB ada, maklumat yang pihak sekolah ada hanya sekadar maklumkan yang ini. Tetapi selanjutnya tak boleh. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa permasalahan, itu saja. Kalau nak pergi ke SMKA dan sebagainya, rujuk bahagian pendidikan Islam, KPM. Kalau nak pergi SBP dan sebagainya, rujuk bahagian pengurusan sekolah berasrama penuh, KPM. Okay, next. Okay, yang ni tuan-tuan dan puan dengar betul-betul ya. Soalan ini bukan soalan yang GB salin daripada mak ayah, belum. Ini soalan yang sebenarnya dalam Q&A. Ini GB petik daripada Q&A PKSK tahun lepas. Okey, adakah semua murid layak mohon? Okey. Pak An, tekan next. Layak mohon. Jadi sebab ada mak ayah yang dia takut nak ambil. Sebab macam inilah senang GB cakap, anak saya duduk dekat kelas ni cikgu, boleh ambil ke? Untuk PKSK ni dia bukan kira kelas mana. PKSK ni rasanya nak mohonlah. Okey kan? Sebab rezeki itu luas. Senang GB cakap macam tu. Jadi dia tidak kata kelas sekian, kelas sekian, kelas sekian. Dia terbuka, siapa yang nak mohon, boleh mohon. Next. PKSK ganti UPSR? Jawapan dia tidak. Dia bukan ganti dia cuma adalah kaedah. Dia bukan ganti UPSR, dia kaedah untuk menentukan kemasukan ke sekolah khusus. Sebab dulu UPSR 6A, 5A, habis tu dia ada UPSR, apa kaedah? Inilah dia. Next. Adakah permohonan boleh secara offline? Minta maaf, tak boleh. Yang GB terang kedah tadi, offline yang boleh hanya untuk artikulasi penulisan. Tapi yang lain kena online. Sebab itulah, nak tak nak nanti jangan tak hadir semasa dah dapat slip untuk menduduki peperiksaan. Next. Sekiranya maklumat peribadi yang dipaparkan dalam sistem berbeza, apakah tindakan? Alamak, aku dah masukkan ni. Salah je ni, kenapa ni? Okey, kalau sampai ke tahap salah je, rujuk kepada sekolah. Jadi yang macam mana GB maklumkan tadi, rujuk kepada Encik Hisham. Next. Yang kejap-kejap Pan. Sorry yang itu tadi GB ulang balik rujuk kepada Encik Hisham. Nanti kalaulah tuan-tuan dan perempuan telefon ke sekolah, janganlah terus saya nak rujuk. Sebab bila GB dah sebut Cik Hisham, terus sebut. Saya nak rujuk dengan Cik Hisham sekejap, sebut nama. Nanti kalau tak sebut nanti tuan-tuan dan perempuan pula duduk bercakap dengan Kani tu, dia tak tahu nak channel pada siapa. Sebut terus Cik Hisham. Okay, next. Okey, murid yang memohon tapi tidak menduduki PKSK, masih peluang tak? Udahlah kau dah dapat, tak nak pergi pula kenapa? Minta bagi tahu ke anak-anak, dah mohon tapi tak pergi pula, dah mohon, dapat tarikh untuk menduduki PKSK, peluang ada lagi tak? Oh, minta maaf, tidak akan dipertimbangkan. Sebab urusan menduduki peperiksaan ini, dia melibatkan banyak pihak. Seorang tak ambil, harus diingat nanti dia akan melibatkan gangguan kepada macam-macam kemasukan cikgu yang nak semak kertas artikulasi itu lagi. Okey. Next Pak An. Tarikh dah tutup. Boleh mohon tak? Kenapa tu mohon lepas tarikh tutup? Maaf lah ya, tak boleh. Mana dan bila PKSK itu akan dijalankan? Pak An. Semua pusat yang ditetapkan, ini GB letak 12-13 Oktober. Okey, kenapa 12-13 Oktober? Ini slide terlepas. Dan sekolah tutup bulan Disember.
Sekolah tutup Disember 12-13 Oktober. Tapi harus diingat pada waktu itu kemasukan anak 2021 pada Januari. Jadi kemungkinan besar tarikh ini akan berubah. 12-23 Oktober ni mungkin akan berubah. Next. Bila keputusan diumumkan, tak umum. Sebab apa? Sebab GB dah cakap tadi. Dia bukannya macam peperiksaan PSR. Dia tak umum. Habis tu tak umum macam mana nak tahu? Senang cerita, anak-anak yang mendapat tempat sahaja yang akan dimaklumkan. Ambil semua boleh ambil. Tapi yang mendapat tempat saja, yang ada rezeki ditempatkan di SBP, SMKA yang dipilih, anak-anak ini saja nanti yang akan menerima tawaran. Sebab itulah dia minta alamat surat menyurat dan email yang aktif. Next. Boleh tak calon nak tukar pusat? Apa hal lah pula nak tukar pusat? Minta maaf ya, tak boleh tukar pusat. Kerana pertukaran pusat itu melibatkan penyediaan tempat komputer, peralihan pusat untuk penilaian semakan artikulasi penulisan tu. Okey. Okey, adakah calon dikenakan bayaran? Tak kena bayaran. Jika calon bergejala, bolehkah menduduki PKSK? Tak boleh. Habis tu kalau tak boleh macam mana? Udahlah dapat tiba-tiba, manalah kita tahu kan? Takdir Allah. Jalani pemeriksaan, dapat mengesan pengamal perubatan botoliah. Tuan-tuan dan perempuan, dia sebut kat situ ya. Dapatkan pengesahan pengamal perubatan botoliah. Kalau boleh, pergilah kepada klinik kerajaan ke, sebab ujian ni adalah ujian KPM. Maklumkan kepada pusat ujian dan PKSK khas akan dijadualkan semula. Yang ini dia boleh duduk balik. Bukan sebab kerana dia tak mau saja-saja tak nak lagi. Tapi kerana dia ada itu yang bergejala tu. Dan dengan syarat dapatkan pengesahan pengamal perubatan botoliah, maklum kepada pusat ujian. Pusat ujian tu bukan maklum pada PPD. Pusat ujian tu, pusat ujian yang dia nak buat, contohnya kalau SMK 12 tu, mungkin ada pegawai yang in charge tu kat situ dan mereka akan dijadualkan semula. Next. Sekiranya murid disahkan positif, sama juga. Yang tadi tu bergejala ya. Dah nak pergi ambil bagi tu, alamak demam semua. Anak pun rasa tak selesa nak masuk duduk kat situ, nak takut nanti lain-lain pula pandangan jadi kawan-kawan yang lain. Itu bergejala. Ini dah sahkan positif, sama juga kaedah dia. Maklum pada pusat ujian, PKSK khas akan dijalankan selepas murid sembuh. Apa yang perlu dilakukan sekiranya jarak rumah jauh dari PKSK? Alamak. Okey. Yang ini tadi macam ada soalan tadi tu. Sebab macam tahun lepas, bila ada parent dapat tengok, okey, ini dah tahun ni saya nak cuti cikgu, saya nak bercuti. Takkanlah kalau anak saya dah kat kampung, kat Kelantan, kat Kedah dan sebagainya, takkan saya nak balik ambil anak duduk PKSK di di Subang Jaya. Sedangkan lebih dekat dengan PKSK yang dekat dengan rumah kat kampung tu. Kalau dekat sini, hubungi Pejabat Pendidikan Daerah untuk tindakan selanjutnya. Jadi yang ini GB tak boleh nak jawab. Hubungi Pejabat Pendidikan Daerah sebab Pejabat Pendidikan Daerah mungkin dia akan tahu Pejabat Pendidikan Daerah mana yang lebih dekat dengan alamat yang tuan-tuan dan puan nyatakan. Maka mereka akan menasihatkan, puan klik Pejabat Pendidikan Daerah sekian, puan pilih sekolah sekian. Sebab hanya mereka saja yang tahu sekolah mana di PPD tersebut yang menjadi pusat PKSK. Okay, next. Yang tadi bukan soal jawab tau. Yang tadi adalah Q&A yang GB petik dari Q&A sedia ada. Baik, ini barulah kita pergi kepada soal jawab kita dalam sesi ini. Okey, next Pak An. Ini GB masukkan setakat yang GB sempat dapat yang dah teks pada guru kelas. Untuk pengisian borang sekolah khusus, bila parent akan terima laporan PBD pelajar? Jawapan dah ada tadi, paling lewat 25 Oktober. Adakah laporan PBD pelajar termasuk assessment untuk akhir sesi 2021? Belum. Kalau nak kira akhir assessment untuk sesi 2021 adalah pada Mac. Dan kita telah mutamatkan tadi, kita ambil sehingga 30 September dahulu. Bolehkah parent dapatkan salinan laporan PJSK? Boleh, nanti kita akan cetak. Cuma untuk tahun ni segak tak ada ya. Laporan PJSK pun mungkin tidak ada cetakan yang cop sekolah secara rasmi sebab dia belum lagi.
PBD dan PJSK assessment dia tetap sehingga Mac untuk 2021 lah sebab jadual dipanjangkan. Ada satu lagi soalan daripada ibu bapa, mata pelajaran KV. Apa mata pelajaran KV? Syarat kemasukan, lokasi KV. Yang ni GB minta maaf banyak-banyak sebab KV ni bukan permohonannya tidak dibuka kepada anak-anak sekolah rendah. KV ni bila dia masuk tingkatan 3, dia nak pergi tingkatan 4 barulah dibuka. Senang cerita, permohonan untuk ke KB adalah kepada tingkatan 4. Okey, ini yang GB dapat awal ya. Apa yang soalan dalam ni lagi? Zu. Kejap ya. Ya bos. Soalan. Soalan. Untuk PKSK. Sekejap, Puan Hana dalam ni. message tu ada. Dalam anak biasa kan? Maklumlah. Kan, GB ni old school, kena tengok pelan-pelan. Okey, Puan Hana. Zu, tengok sekali, takut kalau GB terlepas ya. Ya. Kalau tengok kat sini Puan Hana, UPKK masih tiada. Boleh kena isi dulu UPKK sebagai CJ tertinggi. Boleh? Isi dulu sebab UPKK tahun ni tak ada kan? Tahun lepas tak ada sebagai CJ tertinggi. UPKK boleh ada. isi dulu yang ni. UPKK tak ada yang tahun ni kan? UPKK ada bos tapi belum dilaksanakan, bulan November baru start. Oh sorry, dia tangguh November, betul. Jadi kalau kat sini mungkin masuk Puan Hana, isi setakat yang ada CJ tertinggi dulu. Saya rasa ini lebih kurang sama macam kaedah kita. Macam kami sekarang ni, kami tak boleh sebab dia punya assessment sehingga Mac, sebab itu kita buat ketetapan sehingga Oktober. Jadi Puan boleh ambil yang tertinggi dulu, letak dulu. Nanti sebab apa-apa pun mereka akan link balik dengan keputusan UPKK yang rasmi bila keluar nanti. Sebab itu yang itu tak payah risau sangat. Sebab walaupun kita isi tetapi di akhirnya mereka akan link balik dengan keputusan rasmi UPKK. Okey, Puan Nita, PBD kena isi sendiri ke? PPD isi sendiri tetapi dengan makluman yang akan dibekalkan oleh pihak sekolah. Puan Azrina, kalau anak tak ke sekolah agama, kemahiran isi Al-Quran, baik. Yang ini lebih kepada anak-anak yang nak memohon ke SMKA. Kalau anak-anak yang tak mohon SMKA kat situ, tak isi pun tidak memberi apa-apa kesan. Tetapi kalau berhajat nak SMKA, maka keperluan agama itu kemahiran jawi kena. Dan kadang-kadang ada anak yang itu MRSM ya, yang ulul albab tu. Itu MRSM dia tidak terlibat kat sini. Jadi kalau tak berhajat nak ke SMKA, GB rasa itu tidak memberi apa-apa pesan pada anak. Puan Ina, apa beza SMK dengan sekolah khusus? Baik, senang cerita macam ni. SMK adalah sekolah harian biasa. Macam sekolah sebelah. Sekolah menengah SMK 12, SMK 4 itu sekolah harian biasa. Sekolah khusus senang nak bagi untuk pemahaman mak ayah, kita sebut sebagai sekolah asrama penuh. Dia macam tu. Sekolah khusus kalau dulu anak nak masuk SBP, isi barang SBP. Anak nak masuk apa yang GB sebut tadi, SMK, isi 1, isi 2, isi 3. Sekarang dia sebut sebagai sekolah khusus yang GB sebut awal-awal tadi sebagai single entry point, masuk dalam PKSK, buatlah pilihan mana satu nak. Jadi beza SMK dengan sekolah khusus, SMK adalah sekolah harian biasa macam kita duduk pergi sekolah hari-hari. Sekolah khusus adalah lebih kepada sekolah asrama penuh. Okey. Dari segi kurikulum mata pelajaran tak ada beza apapun, sama sahaja. Cuma yang berbezanya adalah kita kata sos yang mereka perolehi lah. Itu sajalah. Sebab yang sekolah khusus ni dia berpandukan kepada ujian yang mereka akan duduki. Okey. Apa kelebihan kekurangan? Tak ada. Senang GB cerita macam ni lah. Kadang-kadang kalau GB nak jawab pun tak boleh sebab benda ni quite subjektif. GB cerita macam ni lah. Kalau kita nak tengok balik kan, apa kelebihan dan kekurangan? Kalau GB tanya balik di SMK sebelah, berapa ramai anak-anak yang berjaya betul. Jadi sama juga kalau SBP pun. Jadi ini lebih kepada mak ayah. Kalau rasa tak naklah anak saya okey je, saya tak nak berenggang dengan anak saya, hantar je lah sebelah. Tapi ada setengah yang mak ayah tu kadang-kadang bukan kerana mak ayah, anak tu sendiri dia ada aims dia. Dia dah target, adik nak pergi sekolah ini, adik nak pergi sekolah ini. Maka
Sekolah itu dia ada pengkhususan mungkin untuk dia bersaing bersama-sama dengan itu terpulang. Jadi sebenarnya kelebihan kekurangan SMK ni tidak ada apa-apa pun. Kerana ramai juga anak-anak di SMK pun yang berjaya lebih kepada individu anak itu sendiri. Okey. Hari itu saya dah buat permohonan SMK, lepas tu MS, sekarang pula kursus. Adakah sekolah yang sama? Oh, SMK U12 sekolah harian. Dia senang cerita macam ni. SMK U12 tu mohon sekolah khusus ke, dapat sekolah khusus ke, tak dapat sekolah khusus ke, SMK U12 tetap ada tempat. Dia tetap ada tempat sebab kita SK U12 kita adalah feeder kepada SMK U12. Senang cerita, anak-anak SK U12 insya-Allah kalau dah tak mohon ke lain, SK U12 lah perginya. Lepas tu pula MRSM. MRSM tu kalau dia rasa dia nak pergi. MRSM ni consider macam sekolah asrama penuh juga tetapi dia di bawah kendalian MARA. SBP di bawah kendalian KPM. Itu saja. Mana satu yang harus diarahkan untuk anak saya? Senang jawapan saya terpulang pada puan. Kalau puan rasa anak-anak ni dia rasa dia berminat nak ke SPP, mohon sekolah khusus. Kalau dia nak berminat MRSM, mohon MRSM. Kalau dia puan rasa anak tuan puan ni capable untuk tak apalah dia ni kat mana-mana pun boleh sebab dia ni motivasi belajar diri yang tinggi, hantar je lah pergi sebelah. Kalau dah mohon MRSM atau sekolah khusus maknanya dunia tak payah join. Okey, jangan tak payah join. Maksud dia macam ni, kadang-kadang MRSM dan sekolah khusus dia agak sedikit lewat untuk dimaklumkan berbanding dengan tarikh daftar tingkatan 1. Ya, GB ulang balik, tarikh daftar tingkatan 1 lebih cepat berbanding anak-anak tahu masuk MRSM sekolah khusus. Maka kalau nanti dapat surat penempatan tingkatan 1, kena pergi dulu, daftar dulu di SG 12. Lepas tu kalaulah dapat MRSM, maka pergilah MRSM. Kalau dapat SPP, maka pergilah ke SPP. Tapi jangan tak daftar dekat sekolah menengah. Dia menjadi satu, bukanlah nak kata kesalahan. Dia macam menjadi satu, dia akan takut dia menimbul masalah. Masalah macam ni, ditakdirkan yang dikendong tak dapat. Ini payahnya bukan cikgu BM-nya ni. Mana orang BM? Yang lupalah waktu ni. Senang cerita macam ni lah. Yang di kedai cicilan, rumah pula menyambut. Malu bos. Jadi, tak apalah, saya nak tunggu je lah MRSM kalau khusus. Tak payah daftar lah dekat SMK. Ditakdirkan, yang A tak dapat, yang B tak dapat, yang sekolah SK12 pula tak pergi. Jadi, tak daftar. Bila tak daftar, harus diingat, walaupun dah ada penempatan, tapi kalau kita tak daftar, maka di SMK sebelah dia akan anggap murid ini bukan murid situ. Memang ada penempatan, tapi siapa suruh tak daftar. Jadi untuk nak selamat, daftar dulu. Bila dah ada tarikh penempatan, pergi daftar ramai-ramai dulu dengan kawan-kawan yang lain. Ditakdirkan selepas itu, kadang-kadang 2 minggu daripada tarikh pendaftaran, ikut pengalaman saya, 2 minggu dari tarikh pendaftaran atau 3 minggu dari tarikh pendaftaran. Anak-anak dapat, maka pergilah ke sekolah mana yang dia minta tadi. Okey. Perlu ke isi ketiga pilihan sekolah khusus atau kalau nak isi satu saja? Alamak, yang ni saya tak pastilah pula. Saya faham pilihan tuan, mungkin pada pilihan maksud puan Syirin ni, kalau satu sajalah yang berminat kan. Saya rasa kalau satu lah kot. Tapi takut satu je lah. Takut kalau tiba-tiba anak ni, kadang-kadang saat GB dipahamkan, SPP pun dia kadang-kadang dia ada juga pengkhususan kan. Dia akan relate balik dengan keputusan dalam semasa PKSK tu. Manalah tahu kalau dia kalau letak satu takut nanti choice je lah. Peluang dia lah. Kalau pada GB seandainya ada peluang untuk memilih, pilihlah. Okey. Nita. Saya tak faham. Puan Nita ada kat sini tak? Saya nak faham apa yang dia katakan. Ada. Ya, Puan Nita, apa tu? Assalamualaikum. Salam. Tadi cikgu kata kan boleh masuk epkm.moe untuk tengok maklumat pasal yang ada bayar roti kat belakang tu? Tak. Itu saya pinjam pun. Tak apa. Kan ada yang tadi cikgu kata boleh masuk epkm punya .moe.gov.my untuk tengok maklumat yang dimasukkan murid daripada cikgu tu kan. Boleh tengok information yang ada cikgu cakap tadi.
saya cuba masuk masuk IC anak. Lepas tu dia keluar kata keselamatan. Bila dia keluar kata keselamatan tu, kita boleh pilih lah nak soalan mana. Saya pilih IC ibu. Saya letak IC saya pun salah, tak boleh masuk. Okey, tak apa. Puan Anita nanti screenshot dekat situ saya nak tengok nanti lah. Yang mana nanti saya akan nak tanya satu soalan boleh tak? Soalan luar daripada yang ni. Ya apa? Ni orang mana ni? Orang mana duk keluar ni? Saya orang Kedah cikgu. Orang Kedah. Tak apa, lepas ni kita balik kampung lah. InsyaAllah. InsyaAllah, saya pun Kedah juga. Sama, insyaAllah nanti kita akan bantu Puan Anita. Ya, terima kasih. Baik. Bolehkah permohonan pilihan PKSK dilakukan di luar kawasan PBD untuk anak bersekolah? Puan Jumailiah ada kat sini tak? Assalamualaikum. Ya, saya ada cikgu. Waalaikumsalam. Baik Puan Jumailiah. Puan Jumailiah bermaksud anak ni nak ambil bukan dalam kawasan Subang Jaya ke? Ya, betul. Contohnya Puan Jumailiah nak balik kampung macam tu? Contohnya saya berada sekarang, sebab sekarang ni kadang-kadang saya berada di Kedah. So kadang-kadang saya takut dikhawatiri untuk memudahkan kami sebab kami memang plan nak ke sana, pindah ke sana. Boleh ke kalau saya apply untuk PPD sana? Boleh saya tahu Kedah daerah mana? Alustar. Alustar daerah apa? Kubang Basu ke? Daerah Kota Star. Puan Jumailiah. Ya, saya. Puan Jumailiah salah sebut tu. Alustar. Alustar. Tu dia. Alustar. Saya InsyaAllah. Okey. Tak apa Puan Jumailiah macam ni ya. Itu yang tadi dalam situ dia ada sebut. Untuk yang ini bukan pihak sekolah tak boleh tolong. Puan Jumailiah akan kontak dengan PPD kita. Sebab PPD kita dia akan ada pusat di sana. Contoh Puan Jumailiah beritahu kata saya berminat untuk saya parent daripada SK12 dan dapat talimat daripada GB. Kalau ada satu daripada kat situ seandainya nak mohon di luar daripada pusat PKSK kena rujuk kepada PPD. Sebab jadi PPD mungkin dia akan memberi khidmat bantu untuk memudahkan. Dia akan tanya puan di Alustar tu kat mana. Nanti dia orang akan buat khidmat bantu, mungkin dia akan advise kan semasa nak melanda kat situ PPD mana. Okey, maknanya saya call dulu PPD sebelum saya buat permohonan. Betul. Kena call dulu sebab bila kita call PPD sini akan bagi khidmat bantu berdasarkan alamat yang puan tu nanti Alustar tu, PPD mana, kemungkinan besar dia akan tanya puan, boleh sebut tak alamat, boleh. Dia akan tengok juga sebab biasanya mereka akan ada sekolah mana yang menjadi pusat satu Malaysia. Jadi dia akan advisekan, okey puan pilih sekolah sekian dan PPD sekian. InsyaAllah. Baik, ramai orang Kedah ni nanti mau silat-silat cikgu pergi Pekan Rabu terjumpa agak ni. InsyaAllah. Okey. Terima kasih cikgu jawab soalan saya. Sama-sama. Bila tarikh PKSK akan dijalankan? Sekarang dah 16. Tuan Julia minta ampun, minta maaf, GB tak ada jawapan. Bila tarikh PKSK akan diadakan? Sebab ini adalah tarikh PKSK. Tarikh PKSK dah ada. GB dah bagi kat situ. 17 sampai 22 Januari. 17 sampai 22 Januari. Ya. Dah ada Puan Julia, 17 hingga 22 Januari. Kat situ. Okey. GB macam mana yang terbaik bagi keputusan tertinggi itu, perlu ke tak perlu? Puan Zaira. Ya, saya. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Maksud Puan Zaira keputusan tertinggi macam mana tu? Kan yang kata UPKK belum ada lagi keputusan tertinggi kan. Jadi yang dalam SVP tu kita nak isi keputusan tertinggi, yang terbaik dia kita perlu isi je ke UPKK ataupun tak perlu isi? Okey, macam ni. Contoh kalau macam kami, macam di SK, apabila PBD itu sepatutnya berakhir pada Mac, sebab dia sepatutnya berakhir kalau dulu berakhir pada 30 Oktober tertutup. Sebab kita dah nak buat persediaan, nak endorse dan sebagainya. Tapi tahun ini apabila KPPM umumkan dia ada perkasaku panjang sehingga Mac, maka kita tak boleh tamatkan lagi dia punya PBD itu sebab kita ongoing proses until Mac. Jadi untuk UPKK, GB tak berani nak bagi dia punya apa kita kata ni, cuba rujuk dengan pihak sekolah agama, adakah dia punya cara dia, kaedah dia sama dengan
kaedah di sekolah paksan. Lepas tu dengan syarat tolong maklumkan dengan pihak sekolah agama kenapa keperluan puan minta ni. Kadang-kadang takut dia kata nak buat apa puan? Maklumkan puan perlukan ini kerana nak mohon untuk SMK contohnya yang dia memerlukan kena letak itu dalam permohonan. Takut nanti sekolah agama kata nak ambil buat apa? Mak ayah yang lain tak tanya pun. Betul. Sebab PKSK ni bukan semua mak ayah akan mohon. Jadi betul, maka mak ayah yang memohon sajalah yang akan terpaksa minta dengan sekolah agama. Jadi tidak kata yang tu. Nanti yang lain tak minta pun betul. Tapi saya perlukan untuk nak isi dalam PKSK. Ataupun lebih baik kalau puan, nanti saya akan bagi slide ini pada guru tahun 6. Guru tahun 6 masukkan dalam grup. Jadi mungkin Puan Zaira boleh ambil yang part yang saya punya apa orang panggil? Part yang slide tu, tunjuk pada cikgu agama tu. Bahagian ini puan yang menyebabkan saya perlu. Boleh? Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okey, habis dah soalan bahagian itu. Baik. Ada soalan. Cikgu, betul ke syarat untuk mohon kurang khusus perlu bersekolah di sekolah sejak tahun 1 hingga 6? Tak perlu. Okey. Puan Afizah ada tak kat sini? Ada. Puan masuk Puan Afizah macam mana? Anak saya SJKC tahun 1 dengan 2. Jadi sekarang SJKC tahun 1 hingga 2. Lepas tu selebihnya di SK, betul? Ya, betul. Jadi adakah bermaksud puan ni dia kena duduk di SK 1 hingga 6, betul? Ya, betul. Tak perlu. Okey. Dia pegang kepada kalau sekolah rendah mohon yang tingkatan 1, sekolah menengah yang tingkatan 3 mohon tingkatan 4. Itu saja syarat dia. Okey. Baik. Terima kasih GB. Sama-sama. Ada lagi ke? Ju, adakah soalan-soalan daripada parent? Minta guru-guru kelas tolong tengok kod ada parent yang tag PM tepi yang kita tak perasan sebab GB minta juga kan mak ayah PM pada cikgu. Kalau tak ada tak apa, kalau tak ada dah ada soalan kat sini. Ada ke? Cikgu Ramlah ada soalan. Ya, Puan Ramlah angkat tangan. Assalamualaikum, bos. Saya nak tanya adakah bos akan sentuh sedikit tentang vaksin kepada murid tahun 6 ni sebab ada parent yang bertanya? Boleh lajunya. Slide ada banyak lagi. Ada slide lagi? Ada, tak tamat lagi. Ada. InsyaAllah, sekali bos akan sentuh. Okey, terima kasih. Ya, sama-sama. Tak apa, terima kasih Puan Ramlah mengingatkan. Ada tak yang lain? Okey, GB tanya satu-satu dulu. Guru kelas. Siapa guru kelas ya? Ju. Ya, kelas saya tak ada soalan. Okey, dah tak ada soalan dah. Siapa lagi guru kelas? Puan Ramlah. Puan Ramlah ada tak dalam yang PM Puan Ramlah? Terbaru tak ada. Yang saya bagi tu je. Tak ada. Pravina? Siapa lagi cikgu tahun 6? Tak ada bos. Yang ada tu saya dah PM bos dah tadi. Pravina? Iya bos. Guru parent-parent sempat tengok tak Pravina? Buka kamera sikit kalau tak ada masalah. Maklumlah parent-parent ada yang tak nak tengok. Ini cikgu Pravina ya. Kalau tak buka kamera, kalau orang tak tahu, orang tak akan ingat cikgu Pravina ni cikgu India. Kejap bos. Tak apa, boleh stick sikit sudahlah. Makin saya. Okey, ini cikgu Pravina ya. Cikgu Pravina daripada Johor. Dia masuk ke sini cuma tak berkesempatan lagi lah nak bersama-sama dengan mak ayah ya. Jadi kita sempat dulu kat sini lah perkenalan kat sini. Baik. Siapa lagi yang GB tak sebut fikir? Ini guru kelas? Nur Azimah. Ya bos, saya kat sini. Okey, ada tak yang parent text soalan yang bos tak baca? So far tak ada bos.
Tak ada alhamdulillah. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa dekat situ, dalam teks soalan ni pun rasanya dah tak ada yang bertanya, maka GB pergilah kepada yang ditunggu-tunggu. Next. Cepat. Wan Ramlah tanya dulu. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, tak apa GB tahu sebab yang ini kena kalau GB sebut pun mungkin ramai parent yang tak tahu kan sebab bukan semua masuk pun. Tetapi setidak-tidaknya ini adalah sebagai satu makluman awal. InsyaAllah nanti kalaulah ada di kalangan ibu bapa yang bertanya nanti dan tuan-tuan dan puan-puan yang berada dalam sini boleh tolong menyampaikan info ni. Sebab sebenarnya GB tahu ke ini yang sebenarnya berbanding dengan PKSK tadi, ini antara salah satu yang mak ayah sangat tunggu-tunggu bila lah sekolah nak bagi tahu ni, kenapalah sekolah senyap. Sebenarnya GB mengikuti apa yang dalam KSIB tu pun. Ada juga yang sekolah yang tanya seolah-olah macam pihak pentadbir senyap sunyi. Bukan bermaksud pihak pentadbir ni senyap yang bermaksud tak ambil tahu. Benda-benda begini, info-info macam ni tak boleh simply GB nak beri berdasarkan kepada GB rasa, benda ni tak dia rasa-rasa. Sebab itu biarlah GB lambat. Walaupun mak ayah kata tak ada apa-apa pun, macam bunyi macam pentadbir tak ni, tidak ada, bukan. Sebab benda macam ni biarlah kita tunggu sehingga sampai satu maklumat yang sahih. Jadi kalau tuan-tuan perempuan tengok dekat sini, pemakluman bagi program imunisasi COVID-19 kanak-kanak PICK daerah Petaling Perdana. Okey. Kalau tuan-tuan perempuan tengok surat PBDPP Taan, buat tak boleh baca. Apa kat tengah tu? Surat PBDPP. Apa nama tu? Apa dia? Okey. Buat punya. Okey, alright. Okey, gangguan sikit. Bateri buah nak habis. Baik. Jadi kalau tengok dekat situ tuan-tuan dan puan-puan, surat PBDPP HAM bertarikh 15 Oktober. Surat sampai 15 Oktober. Kalau tuan-tuan perempuan tengok tarikh bawah. Nama GB 15 Oktober bermaksud kat sini sampai saja surat 15 Oktober terus pada tarikh yang sama juga GB sampaikan kepada ibu bapa. Sebab GB tahu sebelum ini ada ibu bapa yang masuk dalam grup mengatakan mereka dah dapat tarikh suntikan. Sedangkan kalau kita tengok tarikh suntikan awal itu tidak sama dengan tarikh suntikan. Sebab itu GB tak berani nak bagi selagi tak keluar info rasmi. Kalau tarikh surat yang awal-awal dulu 3 November. Tapi itu bukan untuk sekolah. Itu adalah untuk petugas. Staff kita yang menjadi petugas. Jadi sebab itu GB tak nak belas. Sebab tak rasmi. Surat itu kepada petugas. Bukan surat itu dituju pada sekolah. Sehinggalah semalam apabila masuk 15 Oktober masuk surat, 14 Oktober Encik Isham dah sini. Tak apa. 14 Oktober Encik Isham pergi taklimat PKHAM petang Jadi 14 taklimat PKHAM, 15 surat keluar, maka 15 Oktober jugalah GB terus bagi maklumat ini kepada ibu bapa. Jadi dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya tidak ada apa-apa. Syam? Ya bos. Syam pergi 14 Oktober kan taklimat kepada PKHAM berhubung vaksinasi? Ya bos. 14 ke 13? 13 kan? 13. Okey. Jadi 14. Jadi 15 baru surat Wanji. Yes, Puan Wanji, penolong timbalan PPD sektor HAM baru bagi dalam grup NGB. Jadi apa yang GB ambil ini bukan dari grup sembarangan. Grup info MGB. Maka grup info MGB ini adalah info rasmi daripada pihak PPD untuk disampaikan kepada. Jadi secara rasminya bolehlah GB bagi tahu setakat hari ini tarikh untuk sekolah suntikan vaksinasi kepada anak-anak berumur 12 tahun tuan-tuan dan puan kena dengar. GB tak sebut anak-anak tahun 6 tau. GB sebut anak-anak berumur 12 tahun. 25 Oktober
6 hingga 7.30 petang. Ini yang waktu yang diberi pada kita. Tempat Sunway Medical Center. Bilangan murid yang akan disuntik berdasarkan yang telah mencapai umur 12 tahun sebelum atau pada 4 Oktober. Jangan tanya GB, jangan tanya Cik Syam kenapa pilih yang 4 Oktober. Wallahualam. Tapi setakat sekarang ni kami telah sampaikan bilangan lebih kurang berapa Syam? 133 orang ke? Ya betul bos, 133 orang. Murid kita ada berapa ramai tahun 6? 159? Sejak 18 tak sedih. Murid tahun 6. Okey. 181. Okey. 181 jumlah murid tahun 6. 133 yang akan pergi suntik. Bermaksud selebihnya tu adalah mereka yang birthday-nya bermula 5 Oktober. Jadi GB kena, that's why GB catat kat situ. Tak nak nanti mak ayah dia berbondong-bondong pergi. Ataupun selepas ini insya-Allah GB rasa dalam minggu depan pihak sekolah akan diberi jadual suntikan. Bermaksud jadual suntikan setakat sekarang dia bagi slot. Dia bagi slot ada 4 slot. Slot sekian berapa bilangan, slot sekian berapa bilangan, slot sekian berapa bilangan. Tetapi belum bagi lagi nama murid. Betul Cik Syam kan? Ya betul bos. Dia cuma bagi nama, bilangan slot. Slot sekian berapa ramai tapi tak bagi nama. Jadi GB kata GB tak akan state masuk dalam ni. Slot satu berapa bilangan, no point. Nanti mak ayah tetap akan keep asking. Jadi GB menunggu sehingga dapat lagi satu lagi pemakluman dari PKD yang biasanya PKD akan bagi slot 1 nama murid sekian kelas. Slot 2 nama murid sekian kelas. Dan GB akan maklumkan dalam kepada guru-guru kelas. Jadi sebab itu GB nyatakan kat sini makluman ini adalah sebagai persediaan awal supaya mak ayah tahu 25 Oktober 6 sampai 7.30 petang nak letak siapa, mak ke bawah atau ayah ke bawah atau dua-dua nak bawa. Jangan suruh tok nenek bawa, abang kakak tak boleh. Ya. Bos nak numpang bos. Boleh Syam, boleh silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Hisham. Saya sedang membantu PKD bagi semua perkara yang inilah yang perlu dibantu oleh sekolah-sekolah. Okey, yang pertama kita dapat tarikh 25 setakat ni. Mungkin ada perubahan 25 bulan 10 jam 6 petang hingga 7.30 malam. Okey, masa tu bukan kita yang tentukan tetapi PKD yang tentukan. Dan semua murid-murid ini akan ambil suntikan di Sunway Medical Center. Saya menghadapi beberapa masalah sebab saya perlu sertakan nombor MySejahtera. Nombor MySejahtera yang saya ambil daripada APDM ada kurang tepat sebab kalau nombor telefon di depan sepatutnya MySejahtera ni dia mesti bermula dengan nombor 6. Nombor 6 tak apa, selepas saya siapkan senarai nama tersebut, saya akan minta bantuan guru kelas untuk kelas dalam grup kelas dan jika ada parent yang saya minta nanti parent double check nombor ID MySejahtera tu supaya sama. Ada yang letak MyID Sejahtera tu nombor kad pengenalan pun ada. Memang saya rasa kurang tepat lah sebab nombor MyID Sejahtera ni sangat penting apa di sana. Kemudian saya juga akan share dalam kepada guru kelas akan share dalam grup kelas surat persetujuan menerima suntikan satu dan ada bagi yang mewakilkan orang lain contohnya mungkinlah atuk atau nenek tadi boleh tapi kena isi borang perwakilan mewakilkan individu lain untuk membawa anak tadi. Dan yang paling penting sekali, nombor MySejahtera tu, handset tu, telefon tu mesti dibawa pada hari kejadian. Kalau daftar nombor telefon ibu MySejahtera tetapi ayah bawa nombor handset lain, dah akan mengganggu di sana nanti. Akan lambatlah apa semua macam tu. Itu antara sedikit yang saya boleh sampaikan. Saya akan sampaikan lagi dengan bantuan guru kelas nanti akan sampai maklumat tu kepada tuan-tuan perempuan macam tu. Terima kasih bos. Itu saja.
Baik, terima kasih Cik Syam. Kalau awal-awal dulu dia tak bagi sebab tak nak jadi. Sekarang ni okey. Asalkan ada surat yang kita kata surat mewakilkan. Baik. Terima kasih Cik Syam. Okey. Jadi jadual suntikan nanti bila kita dah dapat kita akan bagi, dan harap-harap janganlah ada perubahan di saat-saat akhir. Okey. Kalau tuan-tuan dan perempuan tengok event suntikan yang sekolah rendah ni pun macam anak GB sendirilah. Nak disuntik pada hari apa tau. Dapat tahu malamnya tu baru dapat. Tapi sebab kita cikgu ni kita faham lah. Sebab kan sekolah tu yang terlambat. Tapi kami menerima lambat dari PPD. PKD. Jadi harap-harap janganlah perkara ini berlaku. Janganlah ada perubahan di saat-saat akhir. Syam, mic tak Syam? Okay, thank you Syam. Baik, janganlah ada perubahan di saat-saat akhir. Kalau dah 25 Oktober, kita harap 25 Oktober inilah kepada ibu bapa. Kalau masanya 6 hingga 7.30 petang, maka inilah. Sebab jangan dibawa ke pukul 4, pukul 3 kerana kita faham ibu bapa adalah ibu bapa yang berkerjaya, sangat sukar untuk membuat perubahan di saat-saat akhir. Jadi mudah-mudahan jangan ada perubahan di saat-saat akhir. Sebarang perubahan kita akan cuba maklum secepat mungkin. Baik, balik ada sikit lagi soalan kat sini. Bos, ini tarikh untuk vaksinasi pertama, betul. Ini adalah tarikh untuk vaksinasi yang pertama. Puan Ina nak tanya tentang sekolah khusus agama yang ini minta ampun, tak banyak. GB tak dapat nak menerangkan sebab yang ini di luar pengetahuan GB lah ya. Apakah mata pelajaran yang dikhususkan? Kalau dapat mungkin Puan Ina boleh merujuk dengan ibu bapa lain yang ada menghantar anak ke KB atau menghantar anak ke SMKA, macam manakah bentuk pembelajarannya di sana. GB tak dapat nak sampaikan sebab ini di luar pengetahuan. Takut apa yang GB sampaikan tu terkuranglah pula atau terlebih pula. Bila terlebih nanti Puan Dina dengar nampak macam hebat, terkurang dengan macam kurang sangat. Rujuklah kepada ibu bapa yang ada menghantar anak ke sana, mungkin mereka lebih jelas tentang pembelajaran, tentang asrama dan sebagainya, dan juga apa future untuk anak-anak ini. Puan Liza, tarikh ini pada Mai Sejahtera. Cik Syam boleh respon Syam? Tarikh ini adakah akan appear dalam Mai Sejahtera? Saya pun tak sure bos, tapi sepatutnya akan appear dalam Mai Sejahtera nanti. Betul. Sebab salah satu kita kata apa, bila kita sampai kat sana kita nak kena tunjuk Mai Sejahtera tu kan, untuk membuktikan yang mereka hadir mengikut jadual ini. Cuma GB rasa sebab tarikhnya 25 Oktober, sedangkan macam anak GB pun esoknya nak suntik, 2-3 hari sebelum tu baru keluar. GB rasa sebaik saja mereka dah tetapkan tarikh 25 Oktober ni akan appear dalam Mai Sejahtera. Contoh macam baru-baru ni 3 November. Sekali bila kita tengok yang baru 25 Oktober, mungkin pihak Mai Sejahtera tidak mau membuat perubahan-perubahan di saat akhir. Rasanya dia akan appear juga dalam Mai Sejahtera. Kalau murid tak dapat hadir pada tarikh tersebut macam mana? Ada tak dia bagi tahu kat situ Syam dalam taklimat? Ya bos, boleh dengar? Kalau dia tak dapat hadir. Kalau dia tak dapat hadir, kena maklumkan dalam Mai Sejahtera tu. Boleh hadir ke tak boleh hadir? Kalau tak boleh hadir, mungkin PKD akan bagi tarikh baru lah, sebab saya tak boleh jawab bagi pihak PKD. Saya boleh kata mungkin PKD akan bagi tarikh baru. Sama macam kita juga orang dewasa, apabila KKM bagi tarikh, kita tak boleh hadir, kita kena respon dulu bahawa kita tak boleh hadir pada tarikh tersebut. Kemudian akan ada tarikh baru yang di-range nanti. Samalah. Sama Okey, terima kasih Cik Syam. Tak apa, insyaAllah sebenarnya mungkin sekarang ni apa yang GB buat ini adalah sebagai maklumat awal. Lepas tu tata cara dan semuanya GB akan keluarkan lagi insyaAllah dalam minggu depan. Cik Syam sekarang ni sebagai satu persediaan awal dulu, mak ayah kokohnya tahu tarikh, tahu masa, tahu tempat. Minggu depan GB akan keluarkan lagi semua daripada persoalan-persoalan ini. GB akan keluarkan lagi dalam bentuk tata cara supaya semua
ibu bapa akan noted benda-benda ni. InsyaAllah kita akan buat macam satu tata cara senang. Jadi cara tak langsung, ibu bapa nampak kalau macam ni macam mana nak buat, kalau macam ni macam mana nak buat. Baik, macam mana pula kalau tarikh selepas 4 Oktober? Untuk 4 Oktober GB difahamkan, bukanlah bermaksud anak-anak ni tak disuntik. Alah kesian kan, kalau GB pun jangan kata Tuan Syed. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak birthday bila? November. Nampak makin handsome. Alhamdulillah. Baik, insyaAllah tak apa. Sebab Puan Ramlah pun tanya GB juga. Sebab anak Puan Ramlah pun Puan dia kata, bos, anak saya ni tak disuntik ke? Okey, jadi bila kami difahamkan anak-anak yang lahir selepas 4 Oktober, mungkin mereka ini akan masuk dalam sesi yang berikutnya. Diorang akan pergi tarikh barulah, penjadualan baru. Betul. Jadi suntikan untuk semua anak-anak 12 tahun tetap ada, cuma mungkin dia akan pergi masuk sesi yang lagi satu. Baik. Okey. Baik. Okey, terima kasih. Sama-sama. Bagi yang sudah menerima suntikan, cuma perlu inform ke guru kelas saja ke? Okey, ke yang Syam. Ya bos, nanti kita akan yang sudah menerima nanti kita akan kumpulkan maklumat murid yang dah menerima suntikan. Saya percaya ramai yang dah anak-anak ni yang dah terima suntikan sebenarnya. Bila abang dan kakak dia orang dah terima suntikan, mungkin anak ni ikut sama, jadi dia orang dah dapat suntikan. Nanti kita akan kumpulkan maklumat bagi murid-murid yang dah dapat suntikan. Okey, terima kasih Cik Syam. Baik. Rasanya kat sini pun dah habis dah soalan. Jadi soalan tentang InsyaAllah ya, macam GB bagi tahu tadi, kita faham mungkin akan ada lagi mak ayah yang akan bertanya. Yang duduk dalam ni tak apalah, dia dapat maklumat kan. Yang tak masuk nanti akan cakap pula, lah tak tahulah kata GB nak cerita terkali tentang ini. Kalau kami tahu, kami masuk. InsyaAllah yang pemaklumat ini sebagai pemakluman awal. Kebetulan dapatnya 15 Oktober. GB buat taklimat 16 Oktober. Jadi GB sekali kalah. Jadi pada yang lain kita akan buat makluman dan tata cara sebagainya tu supaya semua ibu ayah akan dapat maklumat tersebut. Okey Pak An, next. Rupanya itu yang terakhir ya. Jadi kalau tidak, okey Puan Jumaliah silakan. Saya nak bertanya, bilakah keputusan untuk ke sekolah SMK akan dikeluarkan? Lepas tu yang kedua, adakah GB akan sentuh sedikit tentang kaedah pembukaan sekolah? Sebab tadi GB ada mention yang tahap 1 akan masuk dulu, kemudian baru diikuti dengan tahap 2. Boleh GB jelaskan sedikit? Okey, baik. Yang soalan yang pertama tadi, tingkatan 1 nak masuk bila kan Puan Jumaliah? Keputusan dia, nak tahu keputusan dia bila keluar. Okey, macam sekarang ni kita tak boleh nak bagi tahu macam mana lagi sebab kita mungkin bergantung kepada pengoperasian 2022. Jadi bila pengoperasian 2022 tak dapat lagi dimaklumatkan bila sekolah akan mula buka, mungkin pasal itu tarikh untuk penempatan juga dia akan delay. Tapi GB rasa sebaik sahaja pihak kementerian telah menetapkan tarikh kemasukan tarikh kemasukan buka sekolah sesi 2022, maka unit HAM nanti akan buat penempatan. Okey. Kalau dulu kita buat dalam biasanya minggu akhir nak cuti sekolah. Tapi sekarang kalau buat minggu akhir nak cuti sekolah, sedangkan sekolah dilanjut lagi sehingga Mac, April baru anak-anak akan naik. Betul. Jadi GB rasa kalau ikut secara logiknya lah, GB merasakan paling lewat anak-anak ini akan dapat kepada minggu akhir bulan Mac ataupun minggu kedua bulan Mac. Okay. Itu kalau mengikut kepada pengalaman sedia adalah. Okey. Lepas tu soalan yang kedua apa dia? Kaedah pembukaan sekolah. Kaedah pembukaan sekolah. Baik. Untuk kaedah pembukaan sekolah ni setakat sekarang ni untuk persediaan pihak sekolah kami buat secara fizikal dulu. Secara fizikal persediaan macam minggu ni pun kita dah kelas-kelas anak-anak semua dicuci. Okay. Kita akan ada dua kaedah, satu kaedah yang secara bersemuka, satu kaedah secara bersemuka dan menggilir. Ada kumpulan A dan kumpulan B. Jadi kalau contohnya kalau kita kata yang bersemuka tu, anak-anak tahun 1 masuk dulu,
Kalau dia masuk dulu pun dia akan ada 2 grup yang kita akan pisahkan. Maksud dia grup A, grup B. Kalau kelas A, anak Puan Jumaliah tak ada lebih kurang berapa orang ada dalam tu? Oh, 1 je. Dah tahun 6 dah. Sorry, tahun 6. Tahun 1 kan? Okey. Jadi katakanlah ada 40 orang. Bila ada 40 orang, maka kita akan splitkan 20-20. 20 orang akan datang minggu A. Lepas tu yang 20 orang lagi dia tak panggil PDPR lagi dah. Dia panggil pembelajaran kendiri. Dia belajar di rumah. Next minggu depan kendiri. Okey. Tapi insyaAllah nanti GB akan buat satu taklimat khas pada semua parent pula yang ini. Tapi yang ini dah puan dah tanya, tak apalah saya jawab lah. Jadi dia akan alternate. Minggu yang beri lagi satu pula, kumpulan B pula datang bersemuka. Kumpulan A yang dia dah belajar minggu tu, dia buat balik latihan, dia selesaikan latihan di rumah dan buat persediaan tajuk for next minggu yang berikutnya. Macam itulah. Jadi kita akan buat, jadi sekarang ni pihak sekolah kena menentukan. Pertama sekali arahan saya kepada GB, arahan saya pada guru-guru mohon supaya semua guru kelas memastikan anak adik-beradik ni. Adik-beradik contohnya tahun 1 dengan tahun 6. Jangan adik datang kumpulan A, abang datang kumpulan B. Kami cuba membantu seboleh mungkin supaya adik yang di tahap 1 dengan abang dia duduk dalam grup A. Jadi mak ayah akan datang, kan satu hari nanti akan sampai juga untuk tahap 2 datang. Supaya bila mak ayah nak datang ni, dia tak akan datang minggu ni nak datang, minggu depan dia datang. Bila dia datang minggu A saja. Minggu B dia rehat. Jadi setakat sekarang itu dulu tindakan pihak sekolah. Okey. Tapi untuk yang ni insya-Allah GB akan buat satu taklimat lain pula bersama semua. Okey, terima kasih GB. Sama-sama. Baik, jam menghampiri, tak apalah kita lewat sikit ya. Kalau tak ada apa-apa, GB bukalah untuk terakhir kepada ibu bapa sekalian. Ada apa-apa lagi? Pertanyaan? Kalau tidak ada apa-apa, GB akan kembalikan kepada pengacara. Zuraida, ya Zul, silakan. Bos, ada parent kelas saya minta share slide ni. Boleh di-sharekan ke? Boleh tak? Kan GB dah cakap, GB akan bagi. Okey. Nanti saya minta pada Cikgu Farhana ya. Boleh. Tak ada masalah nanti. Tapi sebelum bagi, GB tengok dulu supaya GB tengok takut-takut sebab bila GB nak bagi slide, maklumat tu GB faham. Nanti supaya GB akan tengok takut-takut kalau ada part-part yang sebab slide GB sebab GB nak explain. Jadi kalau pada parent mungkin GB akan murnikan dengan GB akan tambah kita panggil apa? Nota tambahan. GB akan nambah nota tambahan supaya macam sini slide GB mungkin ada part-part yang kosong sebab sebagainya dah ada dekat sini. Untuk pada parent sebelum GB edarkan, GB akan masukkan beberapa info tambahan supaya itu mungkin boleh membantu parents masa dia tengok slide, oh ini nota tambahannya. Boleh Zul, kita akan beri pada semua parent. Sebab ada juga parent yang request supaya direkodkan. Kerana mereka juga bukan tak nak masuk tetapi atas tuntutan kerja. Kita akan bantu benda ni juga. Boleh Zul, tak ada masalah. Maklumkan pada parent tersebut, kita akan edarkan slide ini sebagai rujukan. Ada lagi persoalan? Okey. Kalau tidak ada apa-apa persoalan, maka GB rasa di sinilah dulu sekadar apa yang GB boleh bantu untuk memudahkan ibu bapa mengisi permohonan untuk PKSK. Mudah-mudahan GB mendoakan anak-anak mendapat rezeki atas apa yang mereka, anak-anak ni pun PKP lah, PDPR lah, mereka juga ada aim mereka sendiri. Mudah-mudahan aim mereka itu tercapai. GB doakan ya. Dan mak ayah pun juga memasang impian yang sama. Jadi mudah-mudahan GB doakan menjadi rezeki pada anak-anak ni. Jadi kalau tidak apa-apa, GB doakan supaya mak ayah semua berada dalam keadaan yang sihat, selamat. Kita doakanlah anak mak ayah yang di luar sana pun, doakanlah mudah-mudahan kami dalam persediaan untuk membuka sekolah ni dipermudahkan Allah dan anak-anak yang masuk. Sebab hari Isnin nanti sudah ada pegawai, dalam minggu ni pegawai datang saja nak mantau. Doakanlah supaya urusan guru-guru di SK12 dalam persediaan pembukaan sekolah nanti Allah memudahkan, kita semua dilindungi dan dipelihara olehnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu saya kembalikan kepada pengacara majlis kita. Silakan Puan Zu. Baik, terima kasih. Alhamdulillah.
Okay, demikian sahaja penerangan dan penyampaian yang telah disampaikan oleh Guru Besar SKUSJ 12. Saya harap para ibu bapa dapat informasi yang disampaikan oleh Guru Besar ya. Jadi dapatlah mengisi borang PKSK tersebut dengan apa yang telah disampaikan oleh Guru Besar. Baik, sekian sahaja kita program dan taklimat kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Dengan kehadiran dan kesudian ya ibu bapa yang dapat meluangkan masa pada hari ini. Dah 12, dekat 12.30. Okay, saya akhiri taklimat kita pada hari ini dengan sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Okay. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Cik Syukri tak suruh gambar ni je. Tengok-tengoklah ke sekolah. Kalau tengok ke sekolah, lampu tu Cik GB buat dah macam lampu Putrajaya dah tu. Nak bagi sekolah-sekolah kita nampak ceria lah sikit. Nampak seruh sikit itu ya cikgu, jaga makan cikgu, jaga kesihatan. Baik, jom. Dia tak seruh gambar tipu ni. Okey, insyaAllah lah kita doakanlah satu hari nanti kita lihat jumpa-jumpa sembang-sembang dekat depan. InsyaAllah. Baik cikgu. Baik, terima kasih semua. Baik. Terima kasih bos. Baik, Assalamualaikum. Terima kasih semua.